Seorang jutawan menawarkan 100 juta kepada seorang kanak-kanak jalanan jika dia berjaya membuka peti besi miliknya yang mustahil. Semua orang mentertawakan cabaran kejam itu. Apa yang dikatakan kanak-kanak itu selepas itu membekukan gelak tawa mereka selama-lamanya. Datuk Malik Iskandar bertepuk tangan dengan kuat sambil menunjuk ke arah kanak-kanak tanpa alas kaki yang menggigil di hadapan peti besi titanium itu. 100 juta rik, jeritnya dengan senyuman yang mampu membekukan neraka. Semuanya milik kamu jika kamu buka keindahan ini. Apa kata kamu, budak gelandangan? 5 orang ahli perniagaan yang mengelilingi Datuk Malik Iskandar ketawa terbahak-bahak sehingga ada yang terpaksa mengesat air mata. Adegan itu terlalu sempurna. Seorang kanak-kanak berusia 11 tahun, dengan pakaian yang begitu lusuh sehingga lubangnya menampakkan kulitnya yang kotor, memandang peti besi paling mahal di Malaysia, seolah-olah ia objek ajaib yang jatuh dari langit. Ini emas tulen. Tan Sri Razak Ghani, seorang hartawan hartanah berusia 49 tahun, mengaum sambil menghentak meja dengan kedua-dua tangannya. Malik, kamu jenius dalam hiburan. Adakah kamu fikir dia faham apa yang kamu tawarkan kepadanya? Dokter Johan Lim, pewaris farmaseutikal, berusia 51 tahun, menunduk ke hadapan dengan keseronokan kejam bersinar di matanya. Mungkin dia fikir 100 juta itu seperti 100 siro. Atau mungkin dia fikir dia boleh memakannya. Tambah Encik Lee Seng Huat, hartawan minyak berusia 54 tahun, menyebabkan gelombang tawa kejam yang lain. Puan Halimah binti Omar, 38 tahun, memegang mopnya dengan tangan yang menggigil begitu kuat, sehingga batang kayu itu berdetak secara ritmik di lantai. Setiap ketukan seperti gendang, menandakan keaibannya. Dia adalah pekerja pembersihan di bangunan itu dan telah melakukan kesilapan yang tidak dapat dimaafkan dengan membawa anaknya ke tempat kerja kerana dia tidak mempunyai wang untuk membayar orang menjaganya. Datuk Iskandar, Halimah menggumam. Suaranya begitu perlahan sehingga hampir tidak kedengaran di atas gelak tawa. Tolonglah, kami sudah mau pergi. Anak saya tidak akan menyentuh apa-apa. Saya janji. Diam. Datuk Malik mengaum. Suaranya memotong udara seperti cemeti. Halimah mengecut dengan jelas seolah-olah kata-kata itu telah memukulnya secara fizikal. Saya minta izin kamu untuk bercakap. Selama 8 tahun, kamu membersihkan bilik air saya tanpa saya bercakap sepatah pun dengan kamu. Dan sekarang kamu mahu mengganggu mesyuarat saya? Kesunyian yang menyusul begitu tegang sehingga terasa padat. Halimah menundukkan kepalanya. Air mata mula bertakung di matanya dan melangkah ke belakang sehingga hampir bersandar pada dinding. Anaknya memerhatikannya dengan ekspresi yang memilukan, campuran kesakitan, ketidakberdayaan, dan sesuatu yang lebih mendalam yang tidak sepatutnya dirasakan oleh kanak-kanak berusia 11 tahun. Datuk Malik Iskandar, pada usia 53 tahun, telah membina kekayaan 900 juta rigo, menjadi kejam dalam perniagaan dan keras terhadap mereka yang dianggapnya lebih rendah. Pejabatnya di tingkat 42 adalah monumen jelik kepada egonya. Tingkap dari lantai ke siling dengan pemandangan panoramik bandar, perabot import yang berharga lebih daripada seluruh rumah, dan peti besi buatan Swiss yang dibayar dengan nilai gaji Halimah selama 10 tahun. Tetapi apa yang paling Datuk Malik nikmati bukanlah kekayaannya, ia adalah kuasa yang memberikannya untuk melakukan perkara ini, mengingatkan orang miskin tentang tempat mereka di dunia. Dekat sini, budak. Datuk Malik mengarah dengan isyarat angkuh. Kanak-kanak itu memandang ke arah ibunya, yang mengangguk hampir tidak kelihatan walaupun air mata kini mengalir deras di pipinya. Dia berjalan ke hadapan dengan langkah kecil. Kakinya yang tanpa alas kaki meninggalkan kesan kotoran di atas marmer Itali yang berharga lebih mahal setiap meter persegi daripada segala yang dimiliki keluarganya. Kamu tahu membaca? Datuk Malik bertanya sambil membongkok sehingga sejajar dengan mata kanak-kanak itu. Ya, Datuk. Kanak-kanak itu menjawab dengan suara perlahan tetapi jelas. Dan kamu tahu mengira sehingga 100? Ya, Datuk. Sempurna. Datuk Malik menegakkan badan dengan senyuman yang membuat beberapa rakannya ketawa terlebih dahulu. Jadi, kamu faham apa maksud RM 100 juta kan? Kanak-kanak itu mengangguk perlahan. Beritahu saya dengan kata-kata kamu sendiri, Datuk Malik mendesak sambil menyilangkan tangan. Apa itu 100 juta bagi kamu? Kanak-kanak itu menelan air liur, matanya bergerak seketika ke arah ibunya sebelum menjawab. Ia lebih banyak uang daripada yang akan kami lihat sepanjang hidup kami. Tepat sekali. Datuk Malik bertepuk tangan seolah-olah kanak-kanak itu telah memberikan jawaban yang betul dalam peperiksaan. Ia lebih banyak uang daripada yang akan kamu, ibu kamu, anak-anak kamu,
dan anak-anak kepada anak-anak kamu lihat. Ia adalah jenis wang yang memisahkan orang seperti saya daripada orang seperti kamu. Malik, kamu terlalu kejam, walaupun mengikut standar kamu. Komen, Dato' Azman Shah, seorang pelabur berusia 57 tahun, walaupun senyumannya menunjukkan dia menikmati pertunjukan itu. Ini bukan kekejaman, Azman, ini pendidikan. Dato' Malik menjawab tanpa mengalihkan pandangannya daripada kanak-kanak itu. Saya mengajarnya pelajaran berharga tentang dunia sebenar. Ada yang dilahirkan untuk melayan, ada yang dilayan. Ada yang membersih, ada yang mengotorkan sambil tahu ada orang lain yang akan membersihkannya. Dia berpaling ke arah Halimah, yang cuba sedaya upaya untuk menjadi tidak kelihatan di dinding. Ibu kamu, sebagai contoh, kamu tahu berapa dia dapat membersihkan bilik air? Kanak-kanak itu menggelengkan kepala. Beritahu dia, Halimah. Dato' Malik mengarah dengan kekejaman yang terhitung. Beritahu anak kamu berapa nilai maruah kamu di pasaran buruh. Halimah membuka mulutnya, tetapi tiada suara keluar. Air mata kini mengalir seperti air terjun yang senyap. Badannya menggigil dengan tangisan yang cuba ditahannya. Kamu tak mau beritahunya? Dato' Malik mendesak, menikmati setiap saat penyeksaan psikologi itu. Baiklah, saya akan beritahu, ibu kamu mendapat gaji sebulan penuh apa yang saya belanjakan untuk makan malam dengan rakan kongsi saya. Tidakkah menarik bagaimana dunia berfungsi? Ini lebih baik daripada televisyen. Dr. Johan ketawa sambil mengeluarkan teleponnya. Kita patut rakam ini. Saya sudah merakamnya. Encik Lee menunjukkan peranti beliau dengan senyuman jahat. Ini akan terus masuk ke kumpulan pribadi kita. Rakan-rakan kelab akan mati ketawa. Kanak-kanak itu memerhatikan seluruh adegan itu dengan ekspresi yang secara beransur-ansur berubah. Rasa malu awal digantikan dengan sesuatu yang berbeza. Sesuatu yang lebih berbahaya, kemarahan yang dingin dan terhitung yang bersinar di matanya seperti bara api. Tetapi mari kita kembali kepada permainan kita. Dato' Malik mengembalikan perhatiannya kepada peti besi itu, menepuk-nepuk logam itu seolah-olah ia haiwan peliharaan yang berharga. Keindahan ini adalah Swisstech Titanium yang diimpor terus dari Geneva. Kamu tahu berapa harganya? Kanak-kanak itu menggelengkan kepala. Rm, 3 juta re. Dato' Malik membiarkan angka itu tergantung di udara. Hanya peti besi itu sahaja berharga lebih daripada yang akan ibu kamu peroleh dalam 100 tahun membersihkan bilik air saya. Ia mempunyai teknologi ketenteraan, pengimbas biometrik, kod yang berubah setiap jam. Ia benar-benar mustahil untuk dibuka tanpa kombinasi yang betul. Jadi, mengapa Dato' menawarkan wang untuk sesuatu yang mustahil? Kanak-kanak itu bertanya dengan lembut. Soalan itu memeranjatkan Dato' Malik. Seketika, senyumannya goyah. Apa kamu cakap? Jika mustahil untuk membuka peti besi itu, maka tiada risiko Dato' perlu membayar Rm 100 juta itu. Kanak-kanak itu mengulang dengan logik yang mudah, tetapi memusnahkan. Jadi, ia bukan tawaran sebenar, ia hanya permainan untuk mentertawakan kami. Kesunyian yang menyusul berbeza daripada yang sebelumnya. Ahli perniagaan saling berpandangan tidak selesa. Kanak-kanak itu baru sahaja mendedahkan kekejaman asas permainan Dato' Malik dengan kejelasan yang kejam. Tengoklah, Tan Sri Razak ketawa, tetapi kedengaran paksa. Kanak-kanak itu ada otak rupanya. Otak tidak berguna tanpa pendidikan. Dato' Malik kembali tenang, walaupun sesuatu dalam suaranya telah kehilangan kekuatan. Dan pendidikan memerlukan wang yang orang seperti kamu tidak ada. Ayah saya kata sebaliknya. Kanak-kanak itu menjawab. Suaranya masih lembut, tetapi semakin tegas sehingga memeranjatkan semua orang. Ayah kamu? Dr. Johan mengejek. Dan di mana ayah kamu sekarang? Terlalu sibuk untuk menjaga anaknya sendiri? Dia sudah meninggal dunia. Kanak-kanak itu berkata tanpa emosi yang jelas. Tetapi Halimah mengeluh dengan tercekik yang bergema di seluruh pejabat seperti jeritan kesakitan yang senyap. Kata itu jatuh ke bilik seperti bom. Malah ahli perniagaan yang paling sinis pun merasakan sesuatu yang tidak selesa bergerak di perut mereka. Mereka telah melanggar batas tanpa menyadarinya. Saya minta maaf, Dato' Malik, menggumam. Walaupun kata-kata itu kedengaran kosong malah untuk dirinya sendiri, Dato' tidak menyesalinya. Kanak-kanak itu memandangnya terus ke mata, dengan intensiti yang membuat Dato' Malik menarik diri tanpa sengaja. Jika Dato' menyesalinya, Dato' tidak akan melakukan ini. Budak, berhati-hati bagaimana kamu bercakap dengan saya. Dato' Malik memberi amaran, merasakan kawalan situasi terlepas dari tangannya. Atau apa? Kanak-kanak itu bertanya dengan ketenangan yang menakutkan bagi seseorang yang begitu muda. Dato' akan memecat ibu saya? Dato' akan mengambil pekerjaan yang hampir tidak cukup untuk kami makan?
Dato' akan menjadikan kami lebih miskin daripada yang kami sudah ada? Setiap soalan seperti tamparan. Dato' Malik menyadari bahwa dia telah meremehkan kanak-kanak ini sepenuhnya. Dia telah menganggap bahwa kemiskinan bersamaan dengan kebodohan. Ayah saya adalah jurutera keselamatan. Kanak-kanak itu meneruskan, berjalan perlahan ke arah peti besi itu. Mereka bentuk sistem perlindungan untuk bank dan syarikat. Dia mengajar saya tentang kod dan algoritma semasa bekerja di rumah. Dia berkata peti besi bukan hanya logam dan teknologi, ia adalah psikologi, ia adalah tentang memahami bagaimana orang berfikir. Kelima-lima ahli perniagaan kini memerhati dalam diam mutlak, terpesona walaupun terhadap diri mereka sendiri. Dan apa yang dia ajar kamu tentang orang? Dato' Malik bertanya, walaupun sebahagian daripada dirinya tidak lagi mahu mendengar jawabannya. Kanak-kanak itu meletakkan tangannya di atas permukaan logam yang sejuk. Jarinya mengesan panel kawalan digital dengan kebiasaan yang pelik. Dia mengajar saya bahwa orang kaya seperti Dato' membeli peti besi yang paling mahal, bukan kerana mereka memerlukan keselamatan terbaik, tetapi kerana mereka mahu menunjukkan bahwa mereka mampu membayar keselamatan terbaik. Ia adalah tentang ego, bukan tentang perlindungan. Itu mengarut. Dato' Azman membantah, tetapi suaranya kekurangan keyakinan. Ya, kanak-kanak itu berpaling kepadanya. Jadi, beritahu saya, apa yang Dato' simpan dalam peti besi Dato' Malik, sesuatu yang Dato' benar-benar tidak boleh hilang, atau hanya barang yang Dato' beli kerana Dato' mampu membelinya? Dato' Malik merasakan seolah-olah setiap perkataan adalah tumbukan tepat ke jiwanya, kerana kanak-kanak itu betul. Peti besinya mengandungi barang kemas yang tidak pernah dipakainya, dokumen yang boleh dibuat salinan, dan wang tunai yang merupakan sebahagian kecil daripada keseluruhan kekayaannya. Dia tidak menyimpan apa-apa yang tidak boleh diganti. Ayah saya berkata orang keliru antara harga dengan nilai. Kanak-kanak itu meneruskan, suaranya mengambil autoriti yang kelihatan mustahil untuk usianya. Dato' semua membayar berjuta-juta untuk barang yang tidak bernilai sebenarnya dan merendahkan orang yang bernilai segalanya, tetapi tidak mempunyai wang untuk menunjukkannya. Cukup, Dato' Malik berkata. Tetapi suaranya keluar lemah. Saya tidak datang ke sini untuk menerima pelajaran falsafah daripada seorang kanak-kanak. Dato' tidak datang ke sini untuk memalukan ibu saya dan saya. Kanak-kanak itu menjawab dengan kejujuran kejam yang memotong seperti pisau. Dato' datang ke sini untuk mengingatkan kami bahwa kami miskin dan Dato' kaya. Dato' datang ke sini untuk merasa lebih tinggi, tetapi apa yang Dato' tidak sangka adalah saya tahu sesuatu yang Dato' tidak tahu. Dan apa yang kamu tahu yang saya tidak tahu? Dato' Malik bertanya dengan ejekan, walaupun kedengaran kurang yakin berbanding sebelumnya. Kanak-kanak itu tersenyum buat kali pertama, tetapi ia bukan senyuman kegembiraan, ia adalah senyuman yang mempunyai pengetahuan lama di belakangnya, kebijaksanaan yang datang daripada penderitaan. Saya tahu cara membuka peti besi Dato'. 5 perkataan itu jatuh ke bilik seperti hukuman mati. Semua ahli perniagaan terdiam sepenuhnya, memproses perkara mustahil yang baru sahaja mereka dengar. Kamu berbohong, Dato' Malik berkata. Tetapi ada getaran dalam suaranya yang mengkhianati ketidakpastiannya. Dato' mahu saya buktikan? Kanak-kanak itu bertanya dengan ketenangan yang sama tidak berbelah bahagi. Itu mustahil. Dr. Johan meletup. Ini peti besi 3 juta dengan teknologi ketenteraan. Seorang kanak-kanak jalanan tidak mungkin tahu cara membukanya. Seorang kanak-kanak jalanan. Kanak-kanak itu mengulang. Dan buat kali pertama ada emosi sebenar dalam suaranya. Itu yang saya bagi Dato' semua. Hanya seorang kanak-kanak jalanan. Dia berpaling ke arah ibunya yang memerhatikannya dengan campuran ketakutan dan kebanggaan yang membuat wajahnya bersinar walaupun air mata. Mah, kanak-kanak itu berkata perlahan. Boleh saya beritahu mereka? Halimah mengangguk, tidak dapat bercakap, tetapi menyampaikan segalanya dengan matanya. Kanak-kanak itu menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah sedang bersedia untuk sesuatu yang sukar. Nama saya Adam bin Omar. Ayah saya ialah Encik Omar bin Abdullah, Ketua Jurutera Keselamatan untuk Bank Continental selama 15 tahun. Mereka bentuk sistem perlindungan di 12 negara, melatih lebih 100 juru teknik keselamatan, dan menulis 3 manual yang masih digunakan di universiti. Pendedahan itu melanda seperti guru. Tan Sri Razak segera mengeluarkan teleponnya mencari nama itu. Matanya membulat apabila dia menemui maklumat itu. Ya Allah, dia menggumam, Encik Omar bin Abdullah. Artikel 2 tahun lalu. Dia meninggal dunia dalam kemalangan semasa pemasangan di ibu pejabat bank negara. Ia bukan kemalangan,
Adam berkata. Suaranya pecah buat kali pertama. Ia kecuaian. Syarikat itu mengontrak kerja elektrik kepada pembida termurah. Berlaku litar pintas semasa ayah saya memeriksa sistem. Dia meninggal dunia serta-merta. Halimah meluncur di dinding sehingga duduk di lantai, menangis teresak-esak. Kini segala maruah yang cuba ditahannya runtuh. Selepas kematiannya, syarikat itu menafikan tanggung jawab. Adam meneruskan. Air mata kini mengalir di pipinya, tetapi suaranya kekal teguh. Mereka kata ayah saya melanggar protokol keselamatan. Mereka mengambil pensiunnya. Kami dihalau dari pangsa puri kami. Ibu saya, yang pernah menjadi guru, terpaksa berhenti kerja untuk menjaga saya, karena saya mengalami mimpi ngeri setiap malam. Dan sekarang dia membersihkan bilik air. Encik Lee menggumam, semua ejekan sebelumnya hilang dari suaranya. Sekarang dia membersihkan bilik air untuk lelaki yang melayannya seolah-olah dia tidak kelihatan. Adam mengangguk. Untuk lelaki yang tidak pernah bertanya namanya, yang tidak pernah mahu tahu bahwa dia telah membesarkan seorang anak lelaki sendirian selama 2 tahun sambil bekerja 3 pekerjaan, yang tidak pernah tahu bahwa dia pernah mengajar kesusastraan di sekolah menengah, dan pelajarnya memujanya. Setiap pendedahan seperti lapisan kemanusiaan yang dikembalikan kepada Halimah, lapisan demi lapisan, sehingga ahli perniagaan tidak lagi dapat melihatnya hanya sebagai wanita pembersihan, tetapi sebagai individu yang lengkap dengan sejarah, kesakitan, pengorbanan. Ayah saya mengajar saya segalanya tentang peti besi, karena dia mahu saya memahami pekerjaannya. Adam mengembalikan perhatiannya kepada Swisstech Titanium. Kami menghabiskan berjam-jam membuka kunci, mengkaji algoritma, belajar tentang kelemahan keselamatan. Itu adalah masa kami bersama. Dia meletakkan kedua-dua tangannya di atas panel kawalan. Jarinya bergerak dengan kebiasaan yang menunjukkan latihan bertahun-tahun. Peti besi ini, khususnya, saya tahu dengan baik. Ayah saya memasang 3 daripadanya di bank sebelum meninggal dunia. Dia menunjukkan kepada saya cara ia berfungsi. Kalau begitu, lakukannya. Datuk Malik mencabar. Walaupun suaranya telah kehilangan semua keangkuhan sebelumnya. Jika kamu benar-benar tahu, bukalah. Adam menggelengkan kepala perlahan. Saya tidak akan membuka peti besi Datuk Malik. Kenapa tidak, dokter? Johan bertanya dengan kekeliruan tulen. Kerana jika saya membukanya, Datuk semua akan berkata, saya bernasib baik atau saya menipu. Atau Datuk semua hanya akan mengubah peraturan permainan seperti yang selalu dilakukan orang kaya. Adam menjawab dengan kebijaksanaan yang menyakitkan kerana datang daripada seseorang yang begitu muda. Tetapi ada sesuatu yang lebih baik yang boleh saya lakukan. Apa? Datuk Malik bertanya, kini sepenuhnya terpukau. Kini Adam tersenyum. Dan kali ini ada kemenangan sebenar dalam ekspresinya. Saya boleh beritahu Datuk kod keselamatan Datuk. Kesunyian yang menyusul adalah mutlak. Datuk Malik merasakan seolah-olah lantai bergerak di bawah kakinya. Itu mustahil, dia berbisik. Tiada siapa yang tahu kod itu, kecuali saya. Ia tidak ditulis di mana-mana pun. Kod Datuk ialah 7847, kan? Adam bertanya dengan tenang biasa. Datuk Malik terhuyung-hayang ke belakang, wajahnya kehilangan semua warna. Nombor itu tepat, benar-benar tepat. Bagaimana? Itu sahaja yang dapat dia gumam. Kerana semua peti besi Swisstech datang dengan kod induk kilang yang sepatutnya diubah serta-merta selepas pemasangan. Adam menjelaskan. Tetapi ayah saya mendapati bahawa 73% daripada pelanggan tidak pernah mengubahnya. Mereka hanya menambah lapisan keselamatan di atas tanpa membuang kelemahan asal. Dan kod induk selalu nombor siri pengeluaran yang diterbalikkan dan digit terakhir didarab dengan 3. Adam meneruskan, menunjuk plat kecil di bahagian bawah peti besi itu, siri ST 4011111180. Diterbalikkan ialah 0811111111. Digit terakhir didarab dengan 3 ialah 12. Guna 2 digit terakhir, 7 dan 4. Kod akhir, 7 seri 807. Penjelasan itu begitu teknikal, begitu tepat, begitu mustahil untuk direka, sehingga semua orang serta-merta tahu ia benar. Datuk Malik jatuh ke kerusinya, hancur sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, dia telah bermegah tentang peti besi RM3 jutanya. Dia telah merasakan keselamatan palsu dalam teknologi ketenteraannya. Dan kini, seorang kanak-kanak berusia 11 tahun baru sahaja mendedahkan bahawa semua keselamatan itu hanyalah ilusi. Tetapi tunggu. Adam berkata sambil berjalan ke tempat Datuk Malik duduk. Ada lagi? Lagi? Datuk Malik bertanya dengan suara kosong.
Soalan keselamatan pribadi Dato' ialah, apakah kereta pertama Dato'? Dan jawapan yang Dato' programkan ialah, Porsche 987 kan? Dato' Malik mengangguk perlahan, tidak dapat menafikan yang tidak dapat dinafikan. Ayah saya mengajar saya bahwa orang kaya selalu menggunakan soalan keselamatan yang berkaitan dengan harta benda material mereka yang paling berharga. Adam menjelaskan, mereka tidak pernah menggunakan perkara tentang orang, nama ibu mereka, cinta pertama mereka, tempat mereka dilahirkan, kerana jauh di lubuk hati Dato' semua menilai benda lebih daripada orang. Tuduhan itu jatuh ke bilik seperti hukuman terakhir. Kelima-lima ahli perniagaan mendapati diri mereka memandang ke lantai, tidak dapat berhubung mata dengan kanak-kanak yang baru sahaja mendedahkan sesuatu yang asas tentang jiwa mereka. Jadi Dato' Malik Adam berkata, suaranya mengambil nada terakhir. Ini cadangan sebenar saya. Saya tidak mahu 100 juta Dato', tetapi saya mahu Dato' melakukan 3 perkara. Perkara apa? Dato' Malik bertanya, mengetahui bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. Pertama, saya mahu ibu saya mempunyai pekerjaan sebenar di syarikat ini. Bukan membersihkan bilik air, tetapi menggunakan bakat sebenarnya. Dia boleh mengajar, boleh melatih, boleh melakukan 1000 perkara yang lebih penting. Halimah memandang anaknya dengan mata yang penuh kasih sayang dan kagum sehingga bersinar walaupun air mata. Kedua, saya mahu Dato' berlima menubuhkan dana pendidikan untuk anak-anak pekerja. Bukan sebagai sedekah, tetapi sebagai pengiktirafan bahwa bakat wujud di mana-mana, bukan hanya dalam keluarga kaya. Ahli perniagaan saling berpandangan. Ia adalah cadangan yang tidak dapat mereka tolak tanpa kelihatan seperti raksasa sepenuhnya. Dan ketiga, Adam berhenti seketika, menikmati saat terakhir. Saya mahu Dato' semua menukar kod peti besi Dato' kerana sekarang saya sudah tahu. Dan jika seorang kanak-kanak berusia 11 tahun boleh menemukannya, betapa selamatkah wang Dato' semua? Pendedahan terakhir melanda seperti tukul. Dato' Malik menyadari bahwa simbol keselamatan dan kuasanya telah dikompromi sepenuhnya, bukan oleh pencuri profesional, tetapi oleh seorang kanak-kanak yang telah belajar daripada bapanya yang telah meninggal dunia. Kita ada perjanjian. Adam menghulurkan tangannya yang kecil, tetapi teguh. Dato' Malik memandang tangan itu untuk seketika. Dia tahu bahwa berjabat tangan dengannya bermakna mengakui kekalahan. Mengakui bahwa dia telah dimalukan oleh seseorang yang dia telah meremehkan sepenuhnya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak mempunyai pilihan. Dia berjabat tangan dengan kanak-kanak itu. Kita ada perjanjian, dia menggumam. Adam mengangguk, kemudian berjalan ke arah ibunya dan membantunya berdiri. Halimah memeluknya dengan kekuatan yang menunjukkan bertahun-tahun kesakitan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi. Dato' Iskandar, Adam berkata sebelum keluar, berpaling buat kali terakhir. Ayah saya selalu berkata bahwa peti besi terbaik tidak melindungi wang, ia melindungi pelajaran yang kita pelajari daripada kesilapan kita. Saya harap Dato' belajar pelajaran ini dengan baik. Dan dengan kata-kata terakhir itu, Adam dan Halimah keluar dari pejabat, meninggalkan 5 orang lelaki kaya yang tiba-tiba berasa seperti orang paling miskin di dunia. Dato' Malik memandang peti besi 3 jutanya, dan menyadari sesuatu yang memusnahkan. Dia telah membelanjakan kekayaan melindungi perkara yang tidak penting, sedangkan dia telah mengabaikan melindungi satu-satunya perkara yang benar-benar bernilai kemanusiaannya. Kanak-kanak miskin itu telah memberinya pelajaran paling mahal dalam hidupnya, dan ia tidak berharga 1 sen pun. 3 hari selepas pertemuan yang telah menghancurkan egonya, Dato' Malik Iskandar mendapati dirinya melakukan sesuatu yang tidak pernah diimpikannya, menunggu dengan gugup di pintu masuk bangunan korporat pada jam 6 pagi, memerhatikan Puan Halimah binti Omar tiba untuk hari pertamanya sebagai penyelaras pembangunan manusia, tetapi dia tidak datang sendirian. Adam berjalan di sisinya. Beg sekolahnya yang usang tergantung di bahunya, dan di belakang mereka datang sesuatu yang membuat Dato' Malik merasa sebab barisan sekurang-kurangnya 20 pekerja pembersihan, penyelenggaraan, keselamatan, dan kafeteria yang telah mendengar tentang apa yang berlaku. Selamat pagi, Dato' Iskandar. Halimah menyapa dengan suara yang teguh, tetapi penuh hormat. Dia bukan lagi wanita yang menggigil di dinding. Sesuatu yang asas telah berubah dalam posturnya. Halimah, Dato' Malik menjawab sambil menghulurkan tangannya. Selamat datang ke jawatan baharu kamu. Semasa mereka berjabat tangan, Tan Sri Razak Ghani muncul dari lift. Ekspresinya adalah campuran rasa ingin tahu dan sesuatu yang kelihatan seperti rasa malu. Malik, boleh kita bercakap sebentar? Mereka berundur sedikit sementara Halimah dan Adam memasuki bangunan.
diikuti oleh kumpulan pekerja yang senyap yang kelihatan seperti sedang menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Yang lain marah. Tan Sri Razak menggumam dengan suara perlahan. Johan menelepon malam tadi. Katanya kamu menjadikan kita kelihatan seperti orang bodoh yang sentimental. Mengambil pekerja pembersihan sebagai eksekutif adalah gila yang akan memusnahkan reputasi kamu. Dan apa pendapat kamu? Datuk Malik bertanya. Walaupun dia dapat melihat jawaban di mata bekas rakannya, Tan Sri Razak memandang ke arah tempat Adam menghilang di dalam bangunan. Saya fikir kanak-kanak itu memberi kita pelajaran yang kita perlukan bertahun-tahun lalu. Dan saya fikir jika kita tidak mempelajarinya sekarang, kita akan mati sebagai lelaki kaya tetapi kosong. Kejujuran kejam pengakuan itu menyentuh Datuk Malik secara mendalam. Kamu akan datang ke mesyuarat pertama? Saya tidak akan terlepasnya untuk apa-apa pun. Tan Sri Razak mengangguk. Saya perlu tahu apa lagi yang saya buta selama ini. 2 jam kemudian, bilik mesyuarat di tingkat 42 dipenuhi dengan cara yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bukan sahaja dengan eksekutif berkot mahal, tetapi dengan pekerja yang biasanya tidak kelihatan. Kak Rosna, wanita kafeteria yang telah 15 tahun menyediakan kopi tanpa sesiapa pun tahu namanya. Sarjan Major Hafiz, pengawal keselamatan malam yang mempunyai 3 ijazah universiti, tetapi tidak menemui pekerjaan lain. Cik Farah, penyambut tetamu yang fasih 4 bahasa, tetapi mendapat gaji minimum. Halimah berdiri di hadapan semua orang dengan Adam duduk di barisan hadapan, memerhatikan dengan mata yang menangkap setiap butiran. Terima kasih kerana datang, Halimah memulakan. Suaranya sedikit menggigil, tetapi semakin kuat dengan setiap perkataan. Saya tahu ini tidak biasa. Selama 8 tahun saya membersihkan lantai ini tanpa kebanyakan daripada Datuk semua tahu nama saya. Hari ini saya di sini, kerana anak saya mengajar Datuk semua. Sesuatu yang saya telah lupa, bahawa pengetahuan lebih bernilai daripada wang dan maruah tidak boleh dibeli. Dia berhenti seketika, matanya bergerak ke arah Datuk Malik. Datuk Iskandar telah meminta saya untuk mengetuai inisiatif baharu. Mengenal pasti bakat tersembunyi di kalangan semua pekerja syarikat ini, bukan hanya di kalangan eksekutif, tetapi di kalangan setiap orang yang bekerja di sini. Itu mengarut. Satu suara menyampuk dari belakang. Datuk Azman Shah, pelabur yang telah merakam penghinaan asal, berdiri dengan ekspresi jijik. Bakat tersembunyi di kalangan pekerja pembersihan, di kalangan pengawal keselamatan. Halimah, dengan segala hormatnya, ini adalah sarkas. Dengan segala hormatnya Adam berdiri tiba-tiba, suaranya memotong udara seperti pisau cukur. Datuk tidak tahu apa maksud perkataan itu. Datuk Azman berkedip, terkejut, kerana dihadapkan oleh kanak-kanak itu lagi. Maafkan saya. Hormat bermaksud mengakui nilai dalam diri orang lain tanpa mengira kedudukan mereka. Adam berjalan ke tengah bilik dengan keyakinan yang mendiamkan semua orang. Datuk merakam penghinaan ibu saya untuk hiburan. Adakah itu hormat? Kesunyian yang menyusul begitu padat sehingga menyakitkan. Datuk Azman merasakan semua mata tertumpu kepadanya, menghakiminya, menilainya. Sarjan Hafiz, Adam berpaling ke arah pengawal keselamatan yang tersentak mendengar namanya. Boleh Datuk beritahu Encik Azman berapa banyak bahasa yang Datuk fasih? Sarjan Hafiz menelan air liur dengan gugup. Saya fasih bahasa Melayu, Inggris, Perancis, dan Mandarin. Dan berapa ijazah yang Datuk ada? 3. Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran, Sarjana Keselamatan Antarabangsa, dan Diploma Pengurusan Krisis. Pendedahan itu jatuh seperti bom. Para eksekutif memandang pengawal keselamatan yang telah mereka abaikan selama bertahun-tahun dengan pemahaman baharu. Dan kenapa Datuk bekerja sebagai pengawal? Adam bertanya dengan lembut. Kerana apabila saya tiba di negara ini sebagai pelarian, tiada siapa yang mahu mengupah seseorang dengan loghat asing untuk jawatan pengurusan. Sarjan Hafiz menjawab. Suaranya pecah. Tetapi saya perlu menyara keluarga saya. Jadi saya mengambil satu-satunya pekerjaan yang ditawarkan kepada saya. Halimah mendekati Sarjan Hafiz dengan air mata di mata. Mulai hari ini Datuk akan mengetuai Jabatan Keselamatan Antarabangsa Baharu kami dengan gaji yang sepadan dengan kelayakan sebenar Datuk. Sarjan Hafiz menutup wajahnya dengan tangan, menangis teresak-esak. 15 tahun merasa tidak kelihatan, terlalu berkelayakan dan kurang dihargai, meletup pada saat pengiktirafan itu. Kak Rosna, Adam meneruskan. Boleh Kak Rosna beritahu mereka apa yang Kak Rosna lakukan sebelum bekerja di kafeteria? Wanita tua itu berdiri perlahan, suaranya menggigil. Saya adalah ketua chef eksekutif di Hotel Continental selama 20 tahun. Saya kehilangan pekerjaan apabila hotel itu ditutup dan tidak dapat mencari pekerjaan lain pada usia saya.
Semua orang berkata saya terlalu tua. Dan Cik Farah, Adam menunjuk ke arah penyambut tetamu. Apakah kisah sebenar, Cik Farah? Cik Farah menarik nafas dalam-dalam. Saya mempunyai ijazah sarjana dalam hubungan antarabangsa. Saya bekerja sebagai penterjemah untuk kedutaan selama 10 tahun. Tetapi apabila saya mempunyai anak perempuan dan meminta waktu kerja fleksibel, saya dipecat. Tiada siapa lagi yang mahu mengupah seorang ibu tunggal yang perlu pulang awal untuk menjemput anaknya. Dengan setiap pendedahan, para eksekutif semakin tenggelam dalam kerusi mereka. Datuk Malik merasakan seolah-olah dia melihat syarikatnya buat kali pertama, menemui lapisan kemanusiaan dan bakat yang telah diabaikannya selama beberapa dekad. Ini yang ayah saya ajar saya sebelum meninggal dunia. Adam berkata, suaranya memenuhi seluruh bilik, bahwa orang miskin bukan miskin kerana kekurangan kecerdasan, ia miskin kerana sistem direka untuk memastikan mereka tidak kelihatan kerana orang seperti Datuk. Semua memutuskan dalam 30 saat siapa yang berbaloi dan siapa yang tidak, berdasarkan pakaian, lohat, usia, atau jantina. Datuk Azman berdiri dengan kasar. Saya tidak akan tinggal di sini untuk diberi syarahan oleh seorang kanak-kanak. Kalau begitu pergilah. Datuk Malik berkata dengan tegas, memeranjatkan semua orang. Tetapi jika Datuk keluar dari pintu itu, jangan kembali, kerana syarikat ini sedang berubah dan tiada tempat untuk orang yang menilai ego lebih daripada kemanusiaan. Datuk Azman memandangnya dengan tidak percaya. Datuk sedang memecat saya memberi Datuk pilihan. Datuk Malik menjawab, pelajari pelajaran yang diajar kanak-kanak ini kepada kita atau cari syarikat lain di mana mereka boleh bertolak ansur dengan keangkuhan Datuk. Datuk Azman memandang sekeliling bilik mencari sokongan, tetapi hanya menemui wajah-wajah yang memerhatikannya dengan jangkaan. Akhirnya, dengan isyarat kekecewaan, dia keluar sambil menghempas pintu. Seseorang perlu pergi dahulu. Tan Sri Razak mengulas dengan lembut. Lebih baik dia. Halimah mengambil semula kawalan mesyuarat. Suaranya kini sepenuhnya teguh. Kita akan mencipta program di mana setiap pekerja boleh menunjukkan kemahiran sebenar mereka. Saya tidak kisah jika Datuk semua telah membersihkan bilik air atau menghidangkan kopi. Jika Datuk semua mempunyai bakat, kami akan menemuinya dan menggunakannya. 2 jam berikutnya adalah pendedahan demi pendedahan. Mereka mendapati bahawa tukang bersih adalah akuntan bertauliah, bahawa pekerja pembersihan di tingkat 3 mempunyai ijazah sarjana muda dalam psikologi, bahawa pemandu telah menjadi jurutera awam di negara asalnya. Pada akhir mesyuarat, Datuk Malik mendekati Adam, yang memerhatikan semuanya dengan kepuasan senyap. Ayah, kamu pasti bangga Malik, katanya dengan lembut. Adam memandangnya dengan mata yang bersinar dengan air mata yang tertahan. Ayah saya berkata warisan sebenar bukanlah wang yang Datuk tinggalkan, tetapi kehidupan yang Datuk ubah. Saya fikir saya akhirnya faham apa yang dia maksudkan. Saya juga mula memahaminya, Datuk Malik mengakui. Dan saya 11 tahun terlambat. Semasa semua orang keluar dari bilik, Halimah mendekati anaknya dan memeluknya erat. Bagaimana kamu belajar semua ini? Dia berbisik. Daripada emak, Adam menjawab. Emak tidak pernah kehilangan maruah emak, walaupun mereka melayan emak seolah-olah tidak kelihatan. Emak mengajar saya bahawa nilai sebenar seseorang tidak berubah, tidak kira bagaimana orang lain melihatnya. Dan pada saat itu, di dalam bilik mesyuarat yang telah menyaksikan bertahun-tahun keangkuhan, sesuatu yang baharu lahir. Kemungkinan bahawa perubahan sebenar adalah mungkin apabila kerendahan hati menggantikan kebanggaan. Transformasi baru sahaja bermula. Seminggu selepas mesyuarat yang telah mengubah segalanya, Datuk Malik Iskandar menerima panggilan yang membuat darahnya beku. Itu adalah pembantu perundangnya, dan suaranya menggigil dengan desakan yang jarang sekali ditunjukkan. Datuk Iskandar, kita ada masalah serius. Video Datuk Malik merasakan seolah-olah lantai hilang di bawah kakinya. Dia telah terlupa sepenuhnya bahawa Encik Lee Seng Huat telah merakam keseluruhan penghinaan Adam dan Halimah. Apa yang berlaku dengan video itu? Ia sedang beredar di media sosial. Seseorang membocorkannya dari kumpulan peribadi kelab perniagaan. Ia sudah mempunyai lebih 2 juta tontonan. Dunia Datuk Malik berhenti. Selama berdekad-dekad dia telah membina imej awamnya dengan teliti sebagai usahawan yang berjaya dan dermawan yang dihormati. Video yang menunjukkan dia menghina seorang kanak-kanak boleh menghancurkan segalanya dalam beberapa jam. Saya perlu melihat video itu sekarang. 20 menit kemudian, Datuk Malik berada di pejabatnya bersama Tan Sri Razak, memerhatikan skrin komputernya, sementara video memainkan semula adegan yang telah cuba dilupakannya, tetapi apa yang dilihatnya membuat dia terkejut sepenuhnya.
Video itu bukan hanya menunjukkan kekejamannya, ia menunjukkan segalanya, keangkuhannya, ejekannya, air mata Halimah, maruah Adam yang tidak berbelah bahagi, dan saat yang memilukan apabila kanak-kanak itu mendedahkan bahawa bapanya telah meninggal dunia. Tetapi yang paling teruk adalah akhir video itu, di mana seseorang telah menambah sari kata yang menonjolkan setiap saat kejam dengan komen yang menghancurkan Datuk Malik. Lelaki ini berharta 900 juta. Kata sari kata di atas jam berliannya. Wanita ini membersihkan bilik air untuk terus hidup di atas Halimah menangis. Kanak-kanak ini baru sahaja kehilangan bapanya di atas Adam mendedahkan kematian Encik Omar. Komen-komen itu memusnahkan. Jutawan ini adalah raksasa. Ibu miskin itu bekerja sementara lelaki ini mengejek anaknya. Kanak-kanak itu lebih berkelas daripada semua orang kaya ini bersama-sama. Saya perlu tahu bagaimana cerita ini berakhir. Ada siapa tahu siapa mereka. Tan Sri Razak mematikan video, tidak dapat terus menonton. Malik, ini malapetaka. Saham syarikat Datuk sudah jatuh 12 per ton pagi ini. Ada tanda pagar yang menyeru boikot. Lembaga pengarah menuntut peletakan jawatan Datuk. Datuk Malik jatuh ke kerusinya, merasakan beban akibat yang telah diabaikannya sepenuhnya. Siapa yang membocorkannya? Saya ada syakwa sangka. Tan Sri Razak menggumam. Encik Lee dan Doktor, Johan marah dengan perubahan yang Datuk laksanakan. Datuk Azman juga selepas Datuk mengusirnya. Seolah-olah dipanggil namanya, telefon Datuk Malik berbunyi. Itu adalah Dr. Johan Lim dan suaranya menyebarkan racun murni. Saya harap Datuk Malik menikmati eksperimen keadilan sosial Datuk, kerana ia akan menelan Datuk segalanya. Adakah Datuk yang membocorkan video itu? Datuk Malik bertanya, walaupun jawapannya jelas dari nada kemenangan Dr. Johan. Saya tidak membocorkan apa-apa. Tetapi apabila Datuk Azman menunjukkan video itu kepada saya dan bertanya sama ada saya fikir ia patut diumumkan, saya kata kebenaran sentiasa patut diketahui. Apa yang orang lakukan dengan kebenaran itu bukan masalah saya. Datuk tahu apa yang Datuk telah lakukan. Datuk Malik merasakan kemarahan membuak di dadanya. Datuk bukan sahaja menghancurkan saya, Datuk juga menghancurkan Halimah dan Adam. Sekarang seluruh dunia mengenali mereka, akan mengejar mereka, akan menjadikan mereka tontonan. Datuk sepatutnya memikirkan perkara itu sebelum menjadikan mereka sebagai haiwan peliharaan korporat, Datuk. Dr. Johan menjawab dengan dingin. Datuk menjadikan kami kelihatan seperti raksasa, Malik. Jadi kami memutuskan untuk menunjukkan kepada dunia siapa Datuk sebenarnya. Panggilan itu berakhir, meninggalkan Datuk Malik menggigil kerana kemarahan dan ketidakberdayaan. Selama 53 tahun dia telah mengawal naratif, memanipulasi persepsi, membina imejnya dengan ketepatan pembedahan. Dan kini, video 5 menit sedang menghancurkan segalanya. Apa yang Datuk akan lakukan? Tan Sri Razak bertanya dengan lembut. Sebelum Datuk Malik sempat menjawab. Setiausaha beliau masuk berlari. Datuk Iskandar, ada wartawan mengelilingi bangunan dan Puan Halimah binti Omar baru sahaja tiba bersama anaknya. Wartawan sedang mengganggu mereka di pintu masuk. Datuk Malik berdiri serta-merta. Beritahu keselamatan untuk mengusir mereka dari sini dan bawa Halimah dan Adam ke pejabat saya melalui pintu masuk peribadi. 10 menit kemudian Halimah masuk ke pejabat bersama Adam. Kedua-duanya jelas terkejut. Mata Halimah merah kerana menangis dan Adam memegang tangannya dengan kekuatan melindungi. Saya minta maaf, Datuk Malik berkata serta-merta. Kata-kata itu keluar sebelum dia sempat memikirkannya. Saya minta maaf sangat-sangat. Ini salah saya. Saya meletakkan Datuk semua dalam kedudukan ini. Bukan salah Datuk. Halimah menjawab, walaupun suaranya menggigil. Datuk tidak membocorkan video itu, tetapi saya mencipta situasi yang membenarkan video itu wujud. Datuk Malik mendesak, saya yang menghina mereka. Saya yang Datuk Iskandar. Suara Adam menyampuknya. Kanak-kanak itu memandangnya dengan mata yang terlalu tua untuk usianya. Bolehkah saya bertanya satu soalan? Apa sahaja? Adakah Datuk menyesal kerana video itu tersebar atau Datuk menyesal kerana apa yang Datuk lakukan? Soalan itu melanda Datuk Malik seperti tumbukan tepat ke perut. Dia menyedari bahawa Adam baru sahaja mendedahkan sesuatu yang asas perbezaan antara menyesali akibat dan menyesali tindakan. Saya menyesal kedua-duanya. Datuk Malik menjawab dengan jujur. Tetapi kamu betul bertanya. Kerana jika video itu tidak pernah bocor, saya tidak tahu sama ada saya benar-benar akan menghadapi apa yang saya lakukan. Adam mengangguk perlahan, seolah-olah sedang menilai keikhlasan jawapan itu. Ayah saya berkata kesilapan awam memerlukan pembetulan awam.
Jika apa yang Datuk lakukan adalah di khalayak ramai, maka penyesalan Datuk juga mestilah di khalayak ramai. Apa yang Datuk cadangkan? Datuk Malik bertanya, bersedia untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh kanak-kanak luar biasa ini. Sidang media, Tan Sri Razak menyampuk tiba-tiba. Ceritakan keseluruhan cerita, bukan hanya video, tetapi apa yang berlaku selepas itu. Tunjukkan transformasi sebenar. Itu adalah bunuh diri profesional. Datuk Malik menggumam, walaupun dia tahu Tan Sri Razak betul. Datuk Iskandar. Halimah bercakap dengan suara yang teguh sehingga memeranjatkan semua orang. Sepanjang hidup saya tidak kelihatan. Orang memandang saya tanpa benar-benar melihat saya, membersihkan bilik air mereka, mengemas ruang mereka, dan saya seperti hantu yang muncul dan hilang tanpa jejak. Dia berhenti seketika, air mata bertakung di matanya, tetapi suaranya kekal kuat. Sekarang, buat kali pertama dalam bertahun-tahun, saya kelihatan. Ya, ia tidak selesa. Ya, ia menakutkan bahwa berjuta-juta orang telah melihat penghinaan saya, tetapi mereka juga melihat marwah saya. Mereka melihat anak saya membela saya. Mereka melihat bahwa kami adalah orang sebenar dengan cerita sebenar. Apa yang Puan Halimah katakan? Datuk Malik bertanya dengan lembut. Saya katakan kita tidak boleh bersembunyi daripada ini. Kita perlu menghadapinya. Bersama-sama. Perkataan bersama-sama bergema di pejabat dengan berat yang mendalam. Datuk Malik menyadari bahwa Halimah tidak menyalahkannya atau meninggalkannya. Dia menawarkannya sesuatu yang tidak layak diterimanya, solidariti. Ada apa-apa lagi? Adam mengeluarkan beg galasnya dan mengeluarkan sebuah fail yang lusuh. Saya telah mengerjakan sesuatu dengan Sarjan Hafiz dan pekerja lain. Dia membuka fail itu mendedahkan dokumen yang tersusun rapi. Ia adalah rancangan lengkap untuk dana pendidikan Omar. Datuk Malik merasa sebab. Kamu menamakannya dana Omar untuk ayah saya. Adam mengangguk. Dia percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara sebenar untuk memecahkan kitaran kemiskinan. Jadi mereka bentuk program yang bukan sahaja memberikan beasiswa, tetapi menghubungkan pelajar dengan mentor profesional, menawarkan latihan teknikal, dan membantu ibu bapa menavigasi sistem universiti. Dia membalik halaman menunjukkan unjuran keuangan, jadwal pelaksanaan, dan testimoni daripada pekerja yang ingin mengambil bahagian sebagai mentor sukarela. Ia adalah kerja peringkat profesional yang akan mengagumkan mana-mana perunding korporat. Kamu yang lakukan semua ini. Tan Sri Razak bertanya dengan kekaguman yang tulen. Bukan hanya saya, Sarjan Hafiz menyumbang kepada struktur pentadbiran. Kak Rosnah membantu dengan budget kerana rupa-rupanya, selain menjadi chef, dia juga akuntan bertauliah. Cik Farah menterjemahkannya ke dalam 4 bahasa untuk menyertakan keluarga imigran. Datuk Malik merasakan air mata bertakung di matanya semasa dia membalik halaman. Kanak-kanak berusia 11 tahun ini telah mencipta dalam seminggu sesuatu yang lebih signifikan daripada mana-mana inisiatif yang telah dihasilkan oleh Jabatan Tanggungjawab Sosialnya selama bertahun-tahun. Adam, Datuk Malik berkata, suaranya pecah. Ini luar biasa, tetapi ia memerlukan sokongan awam Datuk. Adam menjawab, itulah sebabnya saya fikir sidang media adalah idea yang baik. Bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi untuk mengumumkan ini, untuk menunjukkan bahwa perubahan itu nyata. Mereka akan menghancurkan saya, Datuk Malik menggumam. Wartawan, media sosial, pesaing saya, semua akan mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan saya. Mungkin, Adam bersetuju dengan kejujuran kejam. Tetapi ayah saya juga berkata bahwa kekuatan sebenar bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kamu jatuh, dan bangkit lebih baik daripada sebelumnya. Pada saat itu, pintu pejabat terbuka tiba-tiba. Itu adalah Encik Lee Seng Huat, dan ekspresinya adalah kemarahan mutlak. Jadi benar, dia mengaum. Dato akan mengadakan sidang media dengan orang-orang ini? Dato akan memalukan diri Dato di khalayak ramai. Encik Lee, keluar dari pejabat saya. Dato Malik berkata dengan tegas, tidak sehingga Dato kembali waras. Encik Lee mendekat dengan mengancam. Malik, kita kawan selama 20 tahun. Saya menyelamatkan Datuk daripada diri Datuk sendiri. Wanita ini dan anaknya sedang memanipulasi Datuk. Mereka menggunakan Datuk untuk cukup. Suara Adam memotong udara seperti guru. Semua orang berpaling ke arah kanak-kanak itu, terkejut dengan kekuatan dalam suaranya. Datuk merakam penghinaan kami untuk hiburan. Adam berjalan terus ke arah Encik Lee tanpa rasa takut. Kemudian Datuk membantu membocorkan video itu untuk menghancurkan Datuk Malik kerana Datuk tidak suka dia melayan ibu saya sebagai manusia. Saya tidak membocorkan apa-apa. Encik Lee membantah, tetapi suaranya kekurangan keyakinan.
Mungkin tidak secara langsung, tetapi Datuk memberikan video itu kepada Datuk Azman Shah. Datuk tahu betul apa yang akan dia lakukan dengannya. Adam memandangnya dengan mata yang kelihatan melihat terus ke jiwanya. Datuk tahu apa yang membezakan Datuk daripada Datuk Malik? Apa? Encik Lee bertanya dengan jijik. Datuk Malik kejam kerana keangkuhan, tetapi sekurang-kurangnya dia mempunyai keberanian untuk menghadapi kesilapannya dan berubah. Datuk kejam kerana pengecut. Datuk menyembunyikan kekejaman Datuk di sebalik melindungi seorang kawan, sedangkan Datuk sebenarnya hanya melindungi ego Datuk sendiri. Kesunyian yang menyusul begitu padat sehingga menyakitkan. Encik Lee memandang kanak-kanak itu dengan campuran kemarahan dan sesuatu yang kelihatan seperti rasa malu. Datuk tahu apa lagi yang kami dapati minggu ini. Adam meneruskan tanpa henti. Sarjan Hafiz menyiasat sedikit tentang Datuk. Rupa-rupanya syarikat minyak Datuk mempunyai rekod keselamatan pekerjaan terburuk dalam seluruh industri. 14 pekerja telah meninggal dunia di kemudahan Datuk dalam 5 tahun terakhir. Encik Lee menjadi pucat dengan jelas. Itu maklumat sulit. 14 keluarga hancur. Adam mengulang. Air mata kini mengalir di pipinya. 14 kanak-kanak yang kehilangan bapa mereka seperti saya kehilangan ayah saya. 14 balu yang terpaksa mencari pekerjaan membersihkan bilik air seperti ibu saya. Dan Datuk berani-beraninya menghakimi Datuk Malik kerana cuba menjadi lebih baik. Halimah mendekati anaknya meletakkan tangan di bahunya, tetapi Adam belum selesai. Ayah saya meninggal dunia kerana sebuah syarikat memilih untuk menjimatkan wang daripada melindungi pekerjanya. Datuk telah melakukan perkara yang sama 14 kali. Jadi sebelum Datuk bercakap tentang manipulasi atau penghinaan, Datuk cermin diri sendiri. Encik Lee membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, tidak dapat merumuskan jawaban. Pendedahan itu begitu tepat, begitu memusnahkan, sehingga tiada pembelaan yang mungkin. Keluar dari pejabat saya, Datuk Malik mengulang. Suaranya kini syarat dengan kuasa mutlak. Dan Encik Lee, apabila Datuk keluar, fikirkan tentang 14 pekerja itu. Fikirkan tentang keluarga mereka dan tanya diri Datuk sama ada wang yang Datuk jimatkan berbaloi dengan nyawa mereka. Encik Lee keluar tanpa berkata sepatah pun, tetapi ekspresinya adalah seseorang yang baru sahaja melihat jiwanya sendiri dan tidak menyukai apa yang ditemuinya. Apabila pintu tertutup, Datuk Malik berpaling ke arah Adam. Bagaimana kamu tahu tentang pekerja itu? Sarjan Hafiz mempunyai kenalan di seluruh industri. Adam menjelaskan sambil mengesat air matanya. Apabila kami mula menyiasat syarikat eksekutif lain, kami menemui banyak perkara yang tiada siapa mahu disebarkan. Perkara apa? Tan Sri Razak bertanya, walaupun dia kelihatan takut akan jawapannya. Adam mengeluarkan satu lagi fail dari beg galasnya. Doktor, Johan Lim mempunyai 3 tuntutan mahkamah aktif daripada pekerja yang melaporkan gangguan di tempat kerja. Datuk Azman Shah mengelak cukai sebanyak 5 juta rika tahun lalu dan ada lagi. Datuk Malik merasakan seolah-olah dia melihat dunia yang sama sekali baharu. Selama bertahun-tahun dia telah beroperasi dalam kalangan kuasa, di mana semua orang mengabaikan kesalahan masing-masing. Ia adalah pakatan senyap keterlibatan bersama. Dan kini seorang kanak-kanak berusia 11 tahun telah mendedahkan pakatan itu sepenuhnya. Apa yang Datuk rancang untuk lakukan dengan maklumat itu? Datuk Malik bertanya. Adam mempertimbangkan soalan itu dengan teliti. Tiada apa-apa buat masa ini. Kami tidak mahu menjatuhkan sesiapa. Kami hanya mahu orang menjadi lebih baik. Tetapi jika mereka terus menyerang kami, jika mereka terus cuba menghancurkan apa yang kami bina, maka mungkin maklumat ini perlu disebarkan juga. Itu manipulasi. Tan Sri Razak menggumam walaupun ada kekaguman dalam suaranya. Bukan manipulasi, ia perlindungan. Halimah membetulkan dengan tegas. Selama bertahun-tahun, orang berkuasa telah menggunakan maklumat sebagai senjata terhadap yang lemah. Mengapa kita tidak boleh menggunakan kebenaran sebagai perisai? Datuk Malik menyedari pada saat itu bahawa dia telah meremehkan Halimah sepenuhnya. Dia bukan hanya mangsa yang memerlukan penyelamatan. Dia adalah seorang ahli strategi yang telah belajar untuk bertahan hidup di dunia yang direka untuk menghancurkannya. Sidang media adalah esok. Datuk Malik mengumumkan, tiba-tiba, dan saya tidak pergi sendirian. Halimah, Adam, saya mahu Datuk semua berada bersama saya di podium itu. Saya mahu dunia melihat bahawa perubahan sebenar adalah mungkin. Datuk Iskandar, Halimah berkata dengan lembut. Datuk pasti, apabila Datuk melangkah garisan itu tiada jalan kembali, kawan-kawan Datuk akan meninggalkan Datuk. Reputasi Datuk akan berubah selama-lamanya. Datuk Malik memandangnya terus ke mata.
Halimah, selama 53 tahun, saya membina reputasi berdasarkan kuasa dan ketakutan. Mungkin sudah tiba masanya untuk membina satu berdasarkan kebenaran dan kemanusiaan. Adam tersenyum dan itu adalah senyuman tulen pertama yang Datuk Malik lihat di wajahnya. Ayah saya pasti bangga mendengarnya. Saya harap saya dapat bertemu dengannya suatu hari nanti. Datuk Malik menjawab sebelum menyadari apa yang telah dikatakannya. Datuk sudah bertemu dengannya. Adam menjawab dengan lembut. Setiap kali Datuk memilih untuk melakukan perkara yang betul daripada yang mudah, Datuk menghormati ingatannya. Kerana itulah yang selalu dia lakukan. Dan pada saat itu, di sebuah pejabat yang telah menyaksikan begitu banyak kekejaman, sesuatu yang ajaib berlaku. Seorang jutawan, seorang pekerja pembersihan dan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun menjadi sekutu yang bersatu oleh sesuatu yang lebih kuat daripada wang. Mereka menjadi keluarga yang dipilih oleh nilai-nilai yang dikongsi. Sidang media akan diadakan esok dan dunia tidak akan sama lagi. Dewan Persidangan Hotel Plaza penuh sesak sehingga tahap tepu. Lebih daripada 200 wartawan, kamera televisyen nasional dan antarabangsa, dan orang ramai yang berhimpun di luar mewujudkan suasana ketegangan elektrik. Video penghinaan itu kini mempunyai lebih 8 juta tontonan, dan seluruh dunia menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan oleh jutawan yang telah terdedah sebagai kejam. Tetapi, apa yang tidak dijangka oleh sesiapa pun ialah melihat Datuk Malik Iskandar masuk ke atas pentas bersama Puan Halimah binti Omar di satu sisi dan Adam di sisi yang lain. Ketiga-tiga mereka berjalan bersama seolah-olah mereka setaraf. Bisikan orang ramai serta-merta bertambah kuat. Itu wanita dalam video itu. Mengapa mereka bersama? Ini pasti menakjubkan. Datuk Malik mendekati mikrofon, tangannya menggigil dengan jelas. Selama 53 tahun dia telah memberikan ucapan korporat. Dia telah bercakap di persidangan antarabangsa. Dia telah berunding dengan presiden negara. Tetapi dia tidak pernah merasakan tahap ketakutan yang melumpuhkan ini. Selamat pagi. Dia memulakan. Suaranya kedengaran lebih lemah daripada yang dia maksudkan. Terima kasih kerana datang. Dia berhenti menelan air liur, cuba mencari perkataan yang telah dia latih sepanjang malam. Tetapi apabila dia memandang ke arah penonton, apabila dia melihat wajah-wajah yang menghakiminya, semua perkataan yang disediakan hilang. Saya tidak tahu bagaimana untuk melakukan ini. Dia akhirnya mengakui. Suaranya pecah. Saya tidak tahu bagaimana untuk meminta maaf atas sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Kesunyian yang menyusul adalah mutlak. Wartawan menunduk ke hadapan. Kamera menumpukan pada setiap butiran wajahnya. Selama seminggu Datuk semua telah melihat video yang menunjukkan sisi terburuk saya. Video di mana saya menghina seorang wanita dan anaknya hanya kerana saya boleh melakukannya. Di mana saya menggunakan kuasa saya untuk memusnahkan maruah orang yang tidak mempunyai cara untuk mempertahankan diri. Datuk Malik berhenti seketika. Air mata mula bertakung di matanya. Video itu benar, ia tidak diedit, ia tidak diambil di luar konteks. Setiap perkataan kejam yang saya katakan, setiap ejekan, setiap saat penghinaan mutlak itulah saya, atau sekurang-kurangnya itulah saya. Penipu! Satu suara menjerit dari orang ramai. Itu adalah Datuk Azman Shah yang masuk tanpa diundang. Datuk sedang berlakon untuk menyelamatkan syarikat. Datuk, kita semua tahu ini adalah lakonan. Pengawal keselamatan bergerak untuk mengiringinya keluar. Tetapi Datuk Malik mengangkat tangan, menghentikan mereka. Biarkan dia tinggal, Datuk Malik berkata dengan tegas. Dia berhak berada di sini. Dia berhak memanggil saya penipu. Kerana selama 20 tahun, saya telah menjadi tepat seperti itu seorang penipu yang menyembunyikan kekejamannya di sebalik sut mahal dan derma amal. Dia berpaling terus ke arah Datuk Azman. Tetapi Datuk betul dalam satu perkara. Ini memang untuk menyelamatkan sesuatu. Bukan syarikat saya, bukan reputasi saya, tetapi jiwa saya. Datuk Azman memandangnya dengan jijik. Sungguh menyentuh. Dan berapa banyak yang Datuk bayar kedua-dua ini untuk mengambil bahagian dalam sandiwara Datuk? Sebelum Datuk Malik sempat menjawab, Halimah mendekati mikrofon. Kehadirannya yang senyap tetapi berkuasa, menarik perhatian segera seluruh dewan. Encik Azman, Halimah memulakan. Suaranya jelas walaupun ada getaran yang jelas. Selama 8 tahun saya membersihkan bilik air di bangunan tempat Datuk mengadakan mesyuarat. Datuk melihat saya ratusan kali. Datuk tahu berapa kali Datuk menyapa saya? Datuk Azman berkedip jelas tidak selesa. Saya tidak ingat. Sifar. Halimah menyampuk dengan lembut. Sifar kali dalam 8 tahun. Kerana bagi Datuk saya tidak kelihatan. Saya adalah objek yang menggerakkan dan mengosongkan sampah, tetapi bukan orang sebenar.
Dia mengeluarkan sehelai kertas yang dilipat dari poketnya dengan tangan yang menggigil. Ini kontrak kerja saya 8 tahun lalu. Saya mendapat 600 sebulan bekerja 60 jam seminggu. Itu 10 sejam untuk membersihkan bilik air lelaki yang membelanjakan lebih banyak untuk satu hidangan. Suaranya pecah, air mata mengalir deras. Sekarang, Dato tahu apa yang saya lakukan dengan Armai M6 itu. 400 untuk sewa bilik tempat anak saya dan saya tidur di tilam yang sama di lantai. Rm100 untuk makanan, membeli yang termurah mungkin supaya anak saya dapat makan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Dan selebihnya untuk peralatan sekolah dan pengangkutan. Dewan itu senyap mutlak sekarang. Setiap orang yang hadir sepenuhnya terpukau oleh kejujuran kejam Halimah. Dan Datuk tahu apa yang paling menyedihkan. Halimah meneruskan. Suaranya kini syarat dengan emosi yang membuat setiap perkataan menyakitkan, bahwa saya berasa bersyukur. Bersyukur kerana mempunyai pekerjaan yang mengerikan itu. Bersyukur kerana lelaki seperti Datuk mengabaikan saya daripada mengganggu saya. Bersyukur kerana saya dapat memberikan anak saya tempat tinggal, walaupun hanya bilik yang bocor. Dia berpaling ke arah penonton. Matanya merah, tetapi posturnya sangat mulia. Dato' Iskandar menghina saya dengan cara yang paling teruk. Dia membuat saya merasa seperti sampah di hadapan anak saya sendiri, dan itu sangat mengerikan. Tetapi, Dato' tahu apa? Sekurang-kurangnya dia melihat saya. Buat kali pertama dalam 8 tahun, seseorang mengakui bahwa saya wujud. Itu tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Seorang wartawan menjerit dari belakang. Tidak, ia tidak membenarkannya. Halimah bersetuju dengan tegas. Tiada apa-apa yang membenarkan kekejaman. Tetapi ada perbezaan antara seseorang yang kejam kerana tidak pernah memikirkan kerosakan yang disebabkan dan seseorang yang melihat kerosakan itu, mengakuinya dan memutuskan untuk berubah. Dia menunjuk ke arah Dato' Azman. Lelaki itu membocorkan video itu bukan kerana dia mengambil berat tentang maruah saya, tetapi kerana dia mahu menghancurkan seseorang yang telah mencabarnya. Dia menggunakan penghinaan saya sebagai senjata. Adakah itu lebih baik daripada apa yang dilakukan Dato' Iskandar? Soalan itu tergantung di udara seperti tuduhan yang memusnahkan. Dato' Azman membuka mulutnya untuk membantah, tetapi tidak menemui perkataan. Adam mendekati mikrofon dan bisikan melanda orang ramai. Kanak-kanak dalam video itu, yang telah membela ibunya dengan maruah yang tidak berbelah bahagi, akan bercakap. Nama saya Adam bin Omar. Dia memulakan dengan suara yang jelas, tetapi syarat dengan emosi. Saya berusia 11 tahun dan 2 tahun lalu saya kehilangan ayah saya dalam kemalangan kerja yang tidak sepatutnya berlaku. Dia mengeluarkan sekeping gambar dari poketnya dan menunjukkannya di hadapan kamera. Itu adalah gambar seorang lelaki yang tersenyum dengan seorang kanak-kanak kecil di bahunya. Ini Encik Omar bin Abdullah. Dia adalah jurutera keselamatan. Mereka bentuk sistem untuk melindungi orang dan dia meninggal dunia kerana sebuah syarikat memutuskan bahawa nyawanya bernilai kurang daripada wang yang dijimatkan untuk juru elektrik bertauliah. Suaranya pecah sepenuhnya, air mata mengalir di pipinya, tetapi dia terus bercakap. Selepas dia meninggal dunia, tiada siapa yang membantu kami. Syarikat itu menafikan tanggung jawab. Insurans menemui kelemahan teknikal untuk tidak membayar dan tiba-tiba, ibu saya terpaksa menjadi pekerja pembersihan kerana itu, satu-satunya pekerjaan yang dia boleh dapat tanpa berhenti menjaga saya. Adam, sayang. Halimah mendekat, tetapi Adam menggelengkan kepala perlahan. Saya perlu mengatakan ini, Mak. Dia berpaling ke arah penonton, matanya menyapu beratus-ratus wajah yang memerhatikannya. Datuk semua melihat video penghinaan saya. Datuk semua melihat Datuk Malik mengejek saya, ibu saya, kemiskinan kami. Dan Datuk semua marah. Datuk semua menulis komen marah, menyeru boikot, menuntut keadilan. Tetapi, berapa ramai daripada Datuk semua yang telah lalu lalang di sebelah orang seperti ibu saya tanpa benar-benar melihat mereka? Berapa ramai yang telah melayan pekerja perkhidmatan seolah-olah mereka tidak kelihatan? Berapa ramai yang telah menghakimi seseorang berdasarkan pakaian, pekerjaan atau loghat mereka tanpa mengetahui kisah mereka? Tuduhan itu lembut, tetapi memusnahkan. Beberapa wartawan menundukkan pandangan, tidak dapat mengekalkan hubungan mata dengan kanak-kanak itu. Dato' Iskandar melakukan sesuatu yang mengerikan. Adam meneruskan, tetapi sekurang-kurangnya, dia mempunyai keberanian untuk menghadapinya. Dia mempunyai keberanian untuk mengakui bahwa dia salah dan cuba berubah. Berapa ramai daripada Datuk semua yang boleh mengatakan perkara yang sama? Dia mendekati meja di mana dia telah meletakkan sebuah fail tebal.
Ini adalah dana pendidikan Omar. Mereka bentuknya dengan bantuan pekerja yang telah Datuk Malik abaikan selama bertahun-tahun. Pekerja yang ternyata adalah jurutera, akuntan, penterjemah, chef profesional, orang yang cemerlang terperangkap dalam pekerjaan yang tidak mencerminkan potensi sebenar mereka. Dia membuka file itu menunjukkan halaman-halaman yang penuh dengan nombor, unjuran, dan testimoni. Dana ini akan memberikan beasiswa penuh kepada 100 pelajar daripada keluarga pekerja setiap tahun. Bukan hanya wang yuran pengajian, tetapi mentor, latihan, dan sokongan keluarga. Ia akan menelan belanja 5 juta rika setahun. Dan Datuk Malik baru sahaja berjanji untuk membiayainya selama 20 tahun akan datang, itu RM100 juta. RM100 juta yang sama yang Datuk tawarkan kepada saya sebagai ejekan pada hari itu di pejabat Datuk. Bisikan orang ramai bertukar menjadi seruan yang boleh didengar. Wartawan menjerit soalan serentak. Benarkah itu Datuk Malik? RM100 juta ini bukan hanya perhubungan awam. Datuk Malik mendekati mikrofon. Tangannya tidak lagi menggigil. Ia benar-benar. Saya telah menandatangani dokumen yang mengikat secara sah pagi ini. 100 juta selama 20 tahun untuk dana Omar. Tetapi ada syarat. Tambahnya memeranjatkan semua orang. Saya tidak mengawal bagaimana wang itu digunakan. Itu ditentukan oleh lembaga pengarah yang terdiri daripada Halimah, Adam, Sarjan Mejar Hafiz, dan 3 wakil yang dipilih oleh keluarga penerima manfaat. Saya hanya menandatangani cek. Mengapa? Seorang wartawan menjerit. Mengapa memberi begitu banyak kawalan? Kerana selama 53 tahun saya telah mengawal segalanya. Datuk Malik menjawab dengan kejujuran kejam. Dan kawalan itu menjadikan saya raksasa. Saya perlu belajar untuk mempercayai orang yang lebih baik daripada saya, orang yang memahami apa yang benar-benar penting. Datuk Azman menerobos orang ramai, wajahnya merah padam kerana kemarahan. Ini tidak masuk akal, Malik. Datuk memberikan kekayaan Datuk kepada orang yang tidak layak. Tidak layak. Adam berpaling ke arahnya dengan mata yang bersinar dengan air mata dan kemarahan. Ibu saya bekerja lebih keras dalam sehari daripada yang mungkin Datuk pernah bekerja sepanjang hidup Datuk. Sarjan Hafiz mempunyai 3 ijazah universiti dan fasih 4 bahasa. Kak Rosnah adalah ketua chef eksekutif di salah satu hotel paling berprestij di negara ini. Kesemua mereka layak menerima peluang yang dinafikan oleh orang seperti Datuk. Orang yang menentukan nilai manusia berdasarkan akaun bank daripada karakter. Kamu hanyalah seorang kanak-kanak, Datuk Azman meletup. Kamu tidak faham bagaimana dunia sebenar berfungsi. Saya faham sepenuhnya bagaimana ia berfungsi. Adam menjawab dengan ketenangan yang memusnahkan. Ia berfungsi dengan orang berkuasa melindungi kuasa mereka dengan mengorbankan orang yang terdedah. Ia berfungsi dengan sistem yang direka untuk memastikan orang kaya-kaya dan orang miskin-miskin. Ia berfungsi dengan orang seperti Datuk, meyakinkan diri Datuk bahawa Datuk layak menerima keistimewaan Datuk, sementara orang lain layak menerima penderitaan mereka. Dia mendekati Datuk Azman secara langsung, tanpa rasa takut, walaupun perbezaan saiz. Tetapi, Datuk tahu apa? Sistem itu sedang berubah. Bukan kerana seorang jutawan memutuskan untuk bermurah hati, tetapi kerana kebenaran sedang terbongkar, kerana orang sudah muak dengan ketidakadilan, kerana kanak-kanak seperti saya mengatakan cukup. Dewan itu meletup dengan tepukan. Bukan dari semua orang, tetapi dari cukup orang sehingga bunyinya memekakkan telinga. Datuk Azman memandang sekeliling dengan tidak percaya, menyedari bahawa dia telah kehilangan kawalan sepenuhnya terhadap naratif. Dan bagaimana dengan syarikat lain? Seorang wartawan menjerit apabila tepukan reda. Bagaimana dengan doktor? Johan Lim dan tuntutan gangguan di tempat kerjanya, Encik Lee Seng Huat dan pekerja-pekerjanya yang meninggal dunia. Adam bertukar pandangan dengan Halimah, yang mengangguk hampir tidak kelihatan. Kami mempunyai dokumentasi lengkap mengenai beberapa syarikat yang beroperasi dengan amalan haram atau tidak bermoral. Adam mengesahkan. Tetapi kami tidak akan menerbitkannya hari ini. Mengapa tidak? Beberapa wartawan menjerit serentak. Kerana kami tidak mahu menghancurkan sesiapapun. Halimah menjawab sambil mengambil mikrofon. Kami mahu mereka berubah. Kami memberikan setiap ahli perniagaan itu peluang yang sama yang kami berikan kepada Datuk Malik, mengakui kesilapan mereka, membuat pembetulan sebenar, dan menjadi orang yang lebih baik. Dan bagaimana jika mereka tidak melakukannya? Seorang wartawan yang skeptikal bertanya. Maka maklumat itu akan disebarkan kepada umum. Datuk Malik menjawab dengan tegas, tetapi itu akan menjadi pilihan mereka. Mereka boleh memilih untuk berubah secara sukarela, atau mereka boleh dipaksa untuk berubah oleh penelitian awam. Itu kedengaran seperti ugutan.
Dato' Azman menuduh. Bukan ugutan, ia keadilan. Adam membetulkan. Selama bertahun-tahun Dato' semua telah menggunakan kuasa Dato' sebagai ancaman senyap, berkelakuan baik atau saya pecat. Terima gangguan saya atau Dato' hilang pekerjaan Dato'. Bekerja dalam keadaan berbahaya atau Dato' tidak mempunyai cara untuk menyara keluarga Dato'. Itu ugutan sebenar. Apa yang kami lakukan adalah memberi Dato' semua pilihan untuk melakukan perkara yang betul sebelum Dato' semua tidak mempunyai pilihan. Ia lebih berbelas kasihan daripada yang Dato' semua pernah tunjukkan. Seorang wartawan dari media antarabangsa berdiri. Dato' Iskandar, Dato' akan kehilangan ratusan juta dengan inisiatif ini. Saham Dato' sudah jatuh 28%. Ada kabar angin bahawa lembaga pengarah akan memaksa Dato' meletak jawatan. Adakah ia berbaloi? Dato' Malik memandang ke arah Halimah dan Adam, kemudian ke arah penonton. 2 minggu lalu saya akan mengatakan tidak. Saya akan mengatakan bahawa syarikat saya, kekayaan saya, reputasi saya adalah yang paling penting di dunia. Tetapi saya bertemu dengan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun yang mengajar saya bahawa ada perkara yang lebih berharga daripada semua wang di dunia. Dia mengajar saya tentang marwah, tentang keadilan, tentang jenis warisan yang benar-benar penting. Suaranya pecah sepenuhnya. Saya menghabiskan 53 tahun mengumpul kekayaan yang tidak pernah membuat saya bahagia, membina empayar yang tidak pernah membuat saya merasa puas, cuba mengisi kekosongan dengan benda yang tidak dapat mengisinya. Dan kemudian seorang wanita yang membersihkan bilik air saya dan anaknya menunjukkan kepada saya apa yang saya cari selama ini. Tujuan sebenar, hubungan manusia yang tulen, kepuasan, menggunakan keistimewaan Dato' untuk meningkatkan orang lain daripada menghancurkan mereka. Air mata mengalir deras di wajahnya sekarang. Jadi ya, ia berbaloi. Berbaloi setiap sen, setiap titik peratusan kejatuhan saham, setiap kawan yang meninggalkan saya. Kerana buat kali pertama dalam hidup saya, apabila saya melihat diri saya di cermin, saya melihat seseorang yang ibu saya akan bangga untuk kenali. Kesunyian yang menyusul adalah suci. Malah wartawan yang paling sinis pun mendapati diri mereka terdiam di hadapan kejujuran kejam pengakuan itu. Adam mendekati Dato' Malik dan memegang tangannya. Gerakan itu mudah, tetapi maknanya mendalam pengampunan, solidariti, dan janji bahawa perubahan sebenar adalah mungkin. Halimah memegang tangan Dato' Malik yang lain, dan ketiga-tiga mereka berdiri di hadapan kamera, bersatu bukan oleh wang atau kuasa, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Persidangan itu berakhir dengan tepukan berdiri, yang berlangsung hampir 5 menit. Di luar, dunia bertindak balas. Tanda pagar berubah daripada boykot Malik kepada peluang kedua Malik. Saham syarikatnya mula pulih dan lebih penting lagi, berpuluh-puluh ahli perniagaan mula menghubungi secara peribadi bertanya bagaimana mereka boleh melaksanakan perubahan serupa. Transformasi telah berhenti menjadi peribadi, ia telah menjadi pergerakan. 6 bulan selepas mesyuarat lembaga pengarah yang mengubah segalanya, Dato' Malik Iskandar mendapati dirinya berdiri di hadapan peti besi buatan Swiss yang pernah menjadi simbol keangkuhannya. Jarinya menggigil ketika dia memasukkan kod baharu, kod yang telah dia tukar serta-merta selepas malam itu apabila Adam telah mendedahkan kelemahannya. Kod sebelumnya ialah 71847, kod baharu ialah 0305, tarikh lahir Adam. Peti besi itu terbuka dengan bunyi klik lembut mendedahkan kandungannya. Tetapi apa yang ada di dalamnya bukan lagi barang kemas mahal atau wang tunai yang tidak perlu. Ia adalah koleksi gambar, surat tulisan tangan daripada penerima dana Omar, dan sampul surat tertutup yang bertulis, untuk dibuka hanya jika saya lupa siapa yang saya ingin menjadi. Di dalam sampul surat itu ada sekeping gambar. Adam bersama ibunya, diambil pada hari sidang media, dengan ketiga-tiga mereka berdiri bersama di hadapan kamera. Di bahagian belakang, dengan tulisan tangan Halimah yang kemas, tertulis, harta sebenar tidak disimpan, ia dikongsi. Ketukan lembut di pintu membangunkannya dari lamunannya. Itu adalah pembantu pribadinya, seseorang yang dia sendiri telah dinaikkan pangkat dari jabatan pembersihan selepas mengetahui dia mempunyai ijazah sarjana dalam pentadbiran perniagaan. Dato' Iskandar, mesyuarat lembaga pengarah akan bermula dan satu pakej segera dari Dr. Johan Lim telah tiba. Dato' Malik merasakan perutnya mengecut. Selama 6 bulan, Dr. Johan Lim telah berdiam diri selepas sidang media. Tiada panggilan, tiada ugutan, tiada percubaan sabotaj. Kesunyian itu lebih membimbangkan daripada sebarang konfrontasi langsung. Pakai jenis apa? Sampul surat Manila. Tertulis, pribadi dan sulit.
Datuk Malik mengambil sampul surat itu dengan tangan yang sudah menjangkakan berita buruk. Di dalamnya ada satu dokumen sepucuk surat peletakan jawatan rasmi daripada Dr. Johan Lim dari semua jawatannya di lembaga syarikat usaha sama, bersama dengan nota tulisan tangan. Malik, bermula surat itu dengan tulisan tangan yang menggigil. Selama 6 bulan saya cuba meyakinkan diri saya bahwa apa yang kamu lakukan adalah kelemahan, bahwa kamu dimanipulasi, bahwa kamu menghancurkan semua yang kami bina bersama kerana sentimental. Tetapi malam tadi, sesuatu berlaku yang mengubah perspektif saya selama-lamanya. Datuk Malik terus membaca, matanya membulat dengan setiap baris. Anak perempuan sulung saya, Nurin, berusia 17 tahun. Semalam dia pulang ke rumah menangis kerana dia telah melihat video sidang media kamu di kelas etika. Profesornya menggunakannya sebagai contoh penebusan tulen berbanding penyesalan yang berprestasi. Dan apabila dia melihat saya, dia bertanya sesuatu yang benar-benar menghancurkan saya, ayah. Adakah ayah mampu melakukan apa yang Datuk Malik lakukan? Jika ayah tahu ayah salah selama bertahun-tahun, adakah ayah mempunyai keberanian untuk mengakuinya secara terbuka dan berubah? Saya tidak dapat menjawabnya, Malik. Saya terdiam. Sementara anak perempuan, saya memandang saya dengan mata yang mengharapkan bapanya menjadi wira, dan saya menyadari bahawa saya telah mengajarnya sesuatu yang bertentangan. Bagaimana untuk melindungi ego kamu dengan mengorbankan jiwa kamu? Jadi saya meletak jawatan bukan sahaja dari syarikat usaha sama kami, tetapi dari diri saya sendiri. Saya akan mencari bantuan profesional untuk tuduhan gangguan di tempat kerja di syarikat saya. Saya akan melaksanakan perubahan sebenar, dan saya akan cuba menjadi jenis bapa yang anak perempuan saya boleh kagumi. Saya tidak meminta maaf kerana saya tidak layak. Saya hanya mahu kamu tahu bahawa transformasi kamu sedang menginspirasi transformasi dalam diri orang lain, walaupun dalam diri mereka yang paling menentang kamu. Surat itu berakhir dengan tanda tangan ringkas. Johan. Datuk Malik jatuh ke kerusinya, dibanjiri oleh emosi yang bercampur baur. Selama berbulan-bulan dia telah menanti dendam dari Dr. Johan. Dia telah menjangkakan sabotaj dan serangan. Dia tidak pernah membayangkan ini penyerahan tulen dan permulaan perubahan sebenar. Telefonnya berbunyi. Itu adalah Tan Sri Razak Ghani, yang telah menjadi sekutu terdekatnya semasa transformasi itu. Malik, Datuk lihat berita? Berita apa? Encik Lee Seng Huat baru sahaja mengumumkan program keselamatan pekerjaan bernilai 50 juta ringgit. Dia akan mengupah juru audit bebas untuk semua kemudahan minyaknya dan secara terbuka mengakui 14 kematian pekerja, berjanji untuk memberi pampasan kepada keluarga. Datuk Malik merasakan air mata bertakung di matanya. Apa yang menyebabkannya? Menurut kenyataannya, dia menerima surat tanpa nama daripada salah seorang anak pekerja yang meninggal dunia. Kanak-kanak itu sebaya dengan Adam. Dia bertanya sama ada bapanya meninggal dunia kerana Encik Lee fikir nyawanya bernilai kurang daripada wang yang dijimatkan untuk keselamatan. Ya Allah, ada lagi. Tan Sri Razak meneruskan. Suaranya menjadi serius. Datuk Azman Shah sedang disiasat atas pengelakan cukai, tetapi dia menyerah diri secara sukarela sebelum ditangkap. Dia bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berkuasa dan berkata dia mahu membersihkan hati nuraninya sebelum terlambat. Datuk Malik terdiam. Transformasi yang bermula dengan penghinaan dirinya sendiri sedang mencipta gelombang yang merebak jauh melangkaui apa yang dia bayangkan. Mesyuarat lembaga pengarah, Tan Sri Razak meneruskan, suaranya menjadi serius. Datuk bersedia? Datuk Malik memandang ke arah peti besi yang terbuka, ke arah gambar dan surat yang mewakili 6 bulan kerja transformasi, bersedia sebaik mungkin. 1 jam kemudian, Datuk Malik masuk ke bilik lembaga pengarah bangunan korporat yang telah menjadi kerajaannya selama berdekad-dekad, tetapi bilik itu telah berubah secara drastik. Ia tidak lagi hanya dipenuhi dengan eksekutif berkot mahal. Kini termasuk Sarjan Mejar Hafiz yang mengetuai Jabatan Keselamatan Antarabangsa, Kak Rosna yang telah mengambil alih sebagai pengarah perkhidmatan korporat, Cik Farah yang menyelaraskan program kepelbagaian dan keterangkuman. Dan di tengah-tengah dengan fail-fail yang tersusun rapi di hadapannya adalah Puan Halimah binti Omar yang dalam 6 bulan telah menjadi salah seorang eksekutif yang paling dihormati dalam syarikat itu. Adam duduk di galeri pemerhati bersama 50 pelajar lain dari dana pendidikan Omar yang telah dijemput untuk menyaksikan mesyuarat itu sebagai sebahagian daripada pendidikan mereka dalam kepimpinan perniagaan. Atur cara. Presiden Lembaga Pengarah, Puan Sri Aisyah Wong, mengetuk tukulnya dengan lembut.
Dia adalah seorang wanita berusia 62 tahun yang telah dibawa masuk khusus untuk mengawasi transformasi syarikat itu. Kita di sini untuk mengkaji prestasi suku tahunan dan membincangkan cadangan penstrukturan semula yang dikemukakan oleh Datuk Malik. Semua mata beralih ke arah Datuk Malik yang berdiri perlahan. Selama 6 bulan dia telah mengerjakan cadangan paling penting dalam kerjayanya penstrukturan semula lengkap yang akan mengagihkan semula kuasa dan keuntungan secara lebih adil di seluruh organisasi. Ahli lembaga pengarah, Datuk Malik memulakan, suaranya teguh tetapi rendah hati. 6 bulan lalu, saya secara terbuka berkomitmen kepada transformasi yang ramai menganggapnya bunuh diri perniagaan. Saya diberitahu bahwa kami akan kehilangan bakat, bahwa pelabur akan melarikan diri, bahwa syarikat akan runtuh. Dia berhenti seketika, membenarkan ketegangan untuk terbina. Mereka benar-benar salah. Dia memproyeksikan pembentangan di skrin gergasi. Angka-angka itu menakjubkan. Produktiviti meningkat 47%. Perolehan pekerja dikurangkan kepada hampir sifar. Kepuasan pelanggan pada paras tertinggi sepanjang masa dan, yang lebih mengejutkan, keuntungan meningkat 23%, walaupun RM100 juta rieng telah komited kepada dana pendidikan. Bagaimana ini mungkin? Salah seorang ahli lembaga pengarah bertanya dengan kekeliruan tulen. Unjuran menunjukkan kerugian besar. Halimah berdiri. Transformasinya daripada pekerja pembersihan kepada eksekutif begitu lengkap sehingga sukar untuk mengingati bagaimana keadaannya sebelum ini. Saya boleh menjawab itu. Apabila Datuk semua melayan orang dengan maruah, apabila Datuk semua membayar mereka gaji yang adil, apabila Datuk semua melabur dalam pembangunan mereka, Datuk semua bukan sahaja mendapat pekerja, Datuk semua mendapat sekutu yang komited secara pribadi kepada kejayaan syarikat. Kami menemui bakat tersembunyi dalam 73 pekerja yang kurang bekerja. Sarjan Hafiz menambah, membentangkan bahagian laporannya sendiri. Jurutera bekerja sebagai tukang bersih, akuntan sebagai pekerja kafeteria, penterjemah bertauliah sebagai penyambut tetamu. Apabila kami meletakkan mereka dalam jawatan yang sepadan dengan kemahiran sebenar mereka, produktiviti melonjak. Tetapi yang paling penting, Datuk Malik meneruskan, mengambil semula kawalan pembentangan, ialah kami mengubah secara fundamental bagaimana kami mengukur kejayaan. Kami tidak lagi hanya mengira keuntungan suku tahunan. Kami mengira kehidupan yang diubah, keluarga yang diangkat, komuniti yang diperkukuh. Dia memproyeksikan slide baharu yang menunjukkan gambar dan testimoni daripada 100 penerima manfaat pertama dana pendidikan Omar. Orang muda yang kini belajar perubatan, kejuruteraan, undang-undang, seni keluarga yang telah memecahkan kitaran kemiskinan generasi, seluruh komuniti yang sedang diubah. Ini adalah pulangan sebenar pelaburan, Datuk Malik berkata, suaranya pecah dengan emosi, dan ia jauh lebih bernilai daripada mana-mana keuntungan kewangan. Salah seorang ahli lembaga pengarah yang paling konservatif berdiri. Itu adalah Tan Sri Datuk Ganesan, seorang pelabur berusia 68 tahun yang telah menentang secara vokal setiap pembaharuan. Datuk Malik, angka-angka ini mengagumkan. Tetapi kebimbangan asas saya kekal. Datuk telah mencadangkan untuk mengagihkan semula 30% daripada keuntungan tahunan kepada dana penyertaan pekerja. Itu secara langsung mengurangkan dividen untuk pemegang saham. Datuk betul, Datuk Malik bersetuju. Ia mengurangkan dividen dalam jangka pendek, tetapi ia meningkatkan nilai jangka panjang syarikat dengan cara yang model kewangan tradisional tidak dapat menangkap. Seperti apa? Tan Sri Datuk Ganesan menekan. Adam berdiri tiba-tiba di galeri pemerhati. Boleh saya menjawab itu? Semua orang beralih ke arah kanak-kanak itu terkejut. Puan Sri Aisyah Wong memandang Datuk Malik yang mengangguk. Silakan Adam. Adam turun dari galeri dengan langkah tegas, membawa file yang jelas telah disediakan untuk saat ini. Pada usia 12 tahun, dengan pengalaman 6 bulan lagi memerhatikan transformasi korporat, dia telah menjadi sesuatu yang luar biasa, seorang ahli strategi yang menggabungkan kecerdasan analitikal dengan pemahaman mendalam tentang maruah manusia. Tan Sri Datuk Ganesan, Adam memulakan dengan hormat tetapi tegas. Ayah saya selalu berkata bahwa ada 2 jenis kekayaan, yang terkumpul dan yang berlipat ganda. Kekayaan yang terkumpul tumbuh perlahan dan mati bersama orang yang memilikinya. Kekayaan yang berlipat ganda tumbuh secara eksponen dan hidup selama-lamanya. Dia membuka failnya mendedahkan graf dan unjuran yang telah dia cipta dengan bantuan Sarjan Hafiz dan mentor lain. Apabila Datuk Malik melabur RM100 juta dalam dana pendidikan Omar, ia kelihatan seperti kerugian besar, tetapi mari kita jejaki impak sebenar.
Dia memproyeksikan slide pertamanya. 100 pelajar menerima beasiswa penuh. Setiap seorang akan memperoleh kira-kira 40% lebih sepanjang hayat mereka daripada jika mereka tidak mempunyai pendidikan universiti. Itu adalah peningkatan kolektif pendapatan kira-kira Rp120 juta selama 4 dekad akan datang. Tetapi ada lagi. Dia meneruskan menunjukkan unjuran seterusnya. 100 pelajar itu akan membayar cukai ke atas pendapatan tambahan itu, menyumbang kira-kira 30 juta rike kepada perbendaharaan awam. Mereka akan membelanjakan wang dalam komuniti mereka, mewujudkan pekerjaan dan merangsang ekonomi tempatan, dan secara statistik 50% akan mencipta program beasiswa mereka sendiri atau inisiatif komuniti. Jadi pelaburan awal Rp100 juta menjana pulangan ekonomi lebih 500 juta selama 4 dekad dan itu tidak termasuk nilai bukan monetari jenayah yang dielakkan kerana orang muda mempunyai peluang yang sah, kos kesihatan yang dikurangkan kerana keluarga keluar dari kemiskinan, inovasi yang dicipta oleh minda cemerlang yang sebaliknya akan sia-sia. Kesunyian di dalam bilik itu mutlak. Malah Tan Sri Dato' Ganesan pun terdiam di hadapan kejelasan analitikal, seorang kanak-kanak berusia 12 tahun. Tetapi yang paling penting, Adam menyimpulkan, suaranya mengambil nada yang melangkaui angka. Ialah Dato'. Semua tidak boleh meletakkan harga pada apa yang Dato' semua sebenarnya beli. Penebusan, warisan, keupayaan, untuk melihat diri di cermin dan tahu bahawa Dato' semua menggunakan kuasa Dato' untuk kebaikan. Dia berpaling ke arah seluruh bilik membuat hubungan mata dengan setiap ahli lembaga pengarah. Ayah saya meninggal dunia kerana sebuah syarikat memutuskan bahawa nyawanya bernilai kurang daripada wang yang akan mereka jimatkan untuk keselamatan. Dato', semua mempunyai peluang untuk menjadi berbeza, untuk menunjukkan bahawa syarikat boleh menguntungkan dan berperi kemanusiaan, bahawa kejayaan tidak memerlukan pengorbanan jiwa. Dan Dato' tahu apa yang paling menakjubkan. Adam tersenyum. Dan itu adalah senyuman yang mempunyai kebijaksanaan lama di belakangnya. Ialah apabila Dato' semua melakukan perkara yang betul, apabila Dato' semua melayan orang dengan marwah, apabila Dato' semua melabur dalam komuniti, keuntungan datang dengan sendirinya, kerana ternyata kebaikan adalah model perniagaan terbaik yang wujud. Dewan itu meletup dengan tepukan, bukan dari semua orang, tetapi dari cukup orang, sehingga bunyinya memekakkan telinga. Malah Tan Sri Dato' Ganesan pun mendapati dirinya bertepuk tangan, air mata mengalir di wajahnya yang berkedut. Usul untuk meluluskan penstrukturan semula yang dicadangkan oleh Dato' Malik, Tan Sri Dato' Ganesan berkata dengan suara yang menggigil, dengan tambahan bahawa Adam bin Omar dilantik sebagai penasihat belia tetap lembaga pengarah. Apa? Adam dan Halimah berseru serentak. Menyokong usul itu, seorang lagi ahli lembaga pengarah segera menambah, semua yang menyokong. Puan Sri Aisyah Wong memanggil undian, 15 tangan terangkat, tiada bantahan atau berkecuali. Ia sebulat suara. Diluluskan. Puan Sri Aisyah mengetuk tukulnya. Penstrukturan semula akan dilaksanakan serta-merta dan Adam bin Omar secara rasmi adalah penasihat belia pertama kita. Halimah menutup mulutnya dengan kedua-dua tangan, menangis teresak-esak. Sarjan Hafiz mendekati Adam dan memeluknya yang mengangkat kanak-kanak itu dari lantai. Kak Rosnah menjerit kegembiraan dari tempat duduknya dan Dato' Malik. Dato' Malik merasakan sesuatu yang tidak pernah dialaminya dalam 53 tahun hidupnya. Kesyukuran murni, tidak tercemar oleh ego atau kepentingan diri. Kesyukuran kerana telah dihina cukup kuat untuk bangun. Kesyukuran untuk Halimah dan Adam yang telah melihat potensi kebaikan di mana semua orang lain hanya melihat kekejaman. Kesyukuran untuk peluang kedua yang tidak pernah layak diterimanya tetapi telah diterimanya. Ada satu perkara terakhir. Puan Sri Aisyah mengumumkan apabila sambutan reda, kami telah menerima cadangan luaran yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga pengarah. Kumpulan syarikat Dr. Johan Lim telah meminta izin untuk melaksanakan program serupa dengan kami menggunakan model kami sebagai template. Mereka menawarkan pampasan untuk perundingan. Tidak, Dato' Malik berkata serta-merta. Semua orang beralih ke arahnya dengan terkejut. Kami tidak akan mengenakan bayaran untuk berkongsi model ini. Dato' Malik menjelaskan dengan tegas, kami akan memberikannya secara percuma. Kami akan mencipta dokumentasi lengkap, panduan pelaksanaan dan menawarkan perundingan percuma kepada mana-mana syarikat yang ingin membuat perubahan serupa. Malik, itu boleh menelan belanja berjuta-juta sumber. Seorang ahli lembaga pengarah membantah, saya tahu. Dato' Malik tersenyum, dan ia akan menjadi pelaburan terbaik yang pernah kami lakukan, kerana transformasi tidak boleh kekal hanya dengan kami.
Ia perlu menjadi pergerakan. Dia berpaling ke arah Adam. Apa pendapat kamu, penasihat belia? Adam memandangnya dengan mata yang bersinar dengan air mata dan kebanggaan. Saya pikir ayah saya akan sangat bangga dengan apa yang Datuk semua sedang jadi. Dan pada saat itu, di dalam bilik lembaga pengarah yang telah menyaksikan berdekad-dekad keputusan yang didorong oleh ketamakan, sesuatu yang ajaib berlaku. 15 eksekutif mengundi sebulat suara untuk mengutamakan impak manusia daripada keuntungan maksimum. Transformasi itu bukan lagi hanya pribadi, ia telah menjadi institusi, dan dunia sedang mengambil perhatian. 3 bulan selepas mesyuarat lembaga pengarah yang mengubah segalanya, Adam bin Omar mendapati dirinya berdiri di tempat yang tidak pernah dibayangkannya akan dikunjungi. Perkuburan perbandaran tempat ayahnya dikebumikan hampir 3 tahun lalu, tetapi dia tidak sendirian. Di belakangnya berjalan Datuk Malik Iskandar membawa sejambak bunga putih. Di sisinya adalah Halimah, memegang plak gangsa yang bersinar di bawah cahaya matahari petang, dan mengelilingi mereka terdapat lebih 200 orang. 100 penerima manfaat pertama. Dana pendidikan Omar, pekerja syarikat yang telah diubah, dan berpuluh-puluh keluarga yang kehidupannya telah diubah dalam 9 bulan terakhir. Sarjan Hafiz membawa penyodok. Kak Rosnah telah membawa tanah istimewa dari taman pribadinya. Cik Farah memegang kamera, mendokumentasikan setiap saat untuk arsip sejarah yang sedang mereka bina. Di sini, Adam menunjuk ke sebuah batu nisan ringkas yang bertulis Omar bin Abdullah, jurutera suami ayah. 1978-2023. Selama 3 tahun kubur itu hampir dilupakan, hanya dikunjungi oleh Halimah dan Adam apabila mereka mampu membayar pengangkutan ke kubur. Ia tidak mempunyai bunga segar sejak pengebumian. Kerana wang yang sepatutnya dibelanjakan untuk bunga diperlukan untuk makanan, tetapi hari ini berbeza, Encik Omar. Datuk Malik bercakap ke arah batu nisan, suaranya pecah serta-merta. Saya tidak pernah mendapat penghormatan untuk mengenali Datuk semasa hayat Datuk. Tetapi saya telah mengenali Datuk melalui anak Datuk, yang mengajar saya semua yang Datuk ajarkan kepadanya, dan saya datang untuk meminta maaf. Dia melutut di hadapan kubur, meletakkan bunga dengan tangan yang menggigil. Maafkan saya, kerana menjadi jenis lelaki yang Datuk dedikasikan hidup Datuk untuk melindungi orang lain daripadanya. Maafkan saya kerana telah melayan isteri Datuk seolah-olah dia tidak kelihatan. Maafkan saya kerana telah menghina anak Datuk apabila dia hanya menghormati ingatan Datuk. Air mata mengalir deras di wajahnya sekarang. Tetapi saya mahu Datuk tahu bahawa kematian Datuk tidak sia-sia. Anak Datuk telah mengambil kesakitan kehilangan Datuk dan mengubahnya menjadi pergerakan yang mengubah kehidupan di seluruh rantau. Dia telah mengubah tragedi Datuk menjadi kemenangan ratusan keluarga. Adam mendekat dan meletakkan tangan di bahu Datuk Malik. Ayah saya akan mengatakan bahawa pengampunan diperoleh melalui tindakan, bukan dengan kata-kata. Dan Datuk telah menunjukkan tindakan Datuk selama 9 bulan penuh. Halimah melutut di sebelah mereka, meletakkan plak gangsa di batu nisan. Di atasnya terukir Omar bin Abdullah, pengasas rohani dana pendidikan yang dinamakan sempenanya. Ajaran beliau tentang marwah, pengetahuan dan keadilan terus mengubah kehidupan jauh selepas pemergian beliau. 1978-2023. Untuk selamanya Omar. Halimah bercakap ke arah kubur dengan suara lembut tetapi jelas. Saya berjanji pada hari pengebumian Abang bahawa anak kita tidak akan melupakan siapa Abang, bahawa dia akan mengekalkan semua yang Abang ajarinya. Tetapi saya tidak pernah membayangkan ini. Dia mengisyaratkan ke arah 200 orang yang mengelilingi mereka. Lihat berapa banyak kehidupan yang Abang sentuh sekarang. Lihat berapa banyak keluarga yang sedang diangkat, kerana Abang mengajar anak kita bahawa pengetahuan adalah kuasa, bahawa maruah tidak boleh dirundingkan, bahawa kebaikan adalah kekuatan. Suaranya pecah sepenuhnya. Saya merindukan Abang setiap saat, setiap hari. Saya merindukan ketawa Abang, cerita Abang tentang peti besi, cara Abang membuat pelajaran yang paling kompleks pun kedengaran mudah. Tetapi saya juga merasakan Abang ada di sini hidup melalui Adam, membimbing setiap keputusan yang diambilnya. Adam memeluk ibunya ketika dia menangis tersak-esak. Air matanya bercampur dengan air mata ibunya. Selama 3 tahun dia telah menanggung beban untuk menjadi kuat bagi ibunya, untuk tidak pernah runtuh sepenuhnya, kerana ibunya memerlukannya untuk menjadi batu karangnya. Tetapi hari ini, dikelilingi oleh komuniti yang menyayangi mereka, dia membenarkan dirinya akhirnya merasakan seluruh beban kehilangannya. Ayah, Adam bercakap antara tangisan.
Hari ini menandakan tepat 3 tahun sejak ayah pergi. 3 tahun di mana saya perlu belajar menjadi lelaki tanpa ayah. 3 tahun di mana ibu telah bekerja keras sehingga kadang-kadang dia lupa untuk makan. 3 tahun di mana saya memerlukan ayah lebih daripada yang dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia mengesat air matanya, cuba mengekalkan postur, tetapi gagal sepenuhnya. Tetapi saya juga mahu ayah tahu bahwa ajaran ayah menyelamatkan saya. Apabila Datuk Malik menghina kami, kata-kata ayah yang keluar dari mulut saya. Apabila saya perlu membela ibu, keberanian ayah yang saya rasakan di hati saya. Apabila saya mereka bentuk dana pendidikan, kebijaksanaan ayah yang membimbing setiap keputusan. Sarjan Hafiz mendekat dan meletakkan tangan di bahu Adam. Encik Omar, kami tidak bertemu semasa hayat Datuk. Tetapi saya mahu Datuk tahu bahawa anak Datuk mengembalikan maruah saya. Dia melihat saya apabila semua orang lain mengabaikan saya. Dan kini saya boleh menggunakan kemahiran sebenar saya untuk membantu orang lain seperti dia membantu saya. Kak Rosnah mendekat seterusnya. Saya juga mempunyai seorang anak lelaki, Encik Omar. Dia sebaya dengan Adam ketika Datuk meninggal dunia dan selama bertahun-tahun saya bimbang bahawa pekerjaan saya sebagai pekerja kafeteria akan mengajarnya bahawa ibunya tidak bernilai. Tetapi Adam menunjukkan kepadanya bahawa nilai seseorang tidak diukur oleh pekerjaannya, tetapi oleh karakternya. Seorang demi seorang, penerima manfaat dana, pekerja yang diubah, dan seluruh keluarga mendekati kubur. Setiap seorang berkongsi bagaimana ajaran Encik Omar yang disampaikan melalui Adam telah mengubah kehidupan mereka. Seorang gadis berusia 18 tahun, yang pertama dalam keluarganya pergi ke universiti berkat dana itu, bercakap dengan suara yang menggigil. Encik Omar, saya akan belajar kejuruteraan. Kerana anak Datuk memberitahu saya bahawa wanita boleh membina jambatan secara literal dan metafora. Ayah saya bekerja dalam pembinaan dan tidak pernah membayangkan bahawa anak perempuannya boleh mereka bentuk bangunan yang dia bina. Tetapi sekarang, dia membayangkannya berkat Datuk. Seorang kanak-kanak berusia 10 tahun, yang ibunya telah dinaikkan pangkat dari pembersihan kepada pengurusan sumber manusia, meletakkan lukisan di atas kubur. Saya melukis seorang adiwira yang kelihatan seperti Datuk, Encik Omar, kerana ibu saya berkata, Datuk menyelamatkan keluarganya, walaupun selepas Datuk meninggal dunia, dan itulah yang dilakukan adiwira. Datuk Malik memerhatikan semuanya dengan penghormatan yang mendalam. Selama 53 tahun, dia telah mengejar warisan berdasarkan bangunan dengan namanya, di yayasan korporat, di artikel majalah meraihkan kekayaannya. Tetapi tiada apa-apa yang dapat dibandingkan dengan ini. Seorang lelaki yang telah meninggal dunia dalam kemiskinan, tetapi impaknya berlipat ganda secara eksponen melalui kehidupan yang disentuhnya. Omar, Datuk Malik bercakap lagi, suaranya syarat dengan emosi yang tidak pernah dirasakannya sebelum ini. Saya cemburu dengan Datuk. Saya tahu aneh untuk mencemburui seorang lelaki yang sudah mati, tetapi itu benar, kerana Datuk mempunyai sesuatu yang semua wang saya tidak pernah dapat membeli saya. Seorang anak lelaki yang menyayangi Datuk begitu mendalam sehingga dia mengubah ingatan Datuk menjadi pergerakan. Seorang istri yang menghormati Datuk setiap hari menjadi tepat seperti wanita yang Datuk besarkan anak Datuk untuk hormati. Saya telah menghabiskan berdekad-dekad membina empayar yang akan dilupakan apabila saya mati. Datuk bekerja dalam diam, mengajar anak Datuk pelajaran mudah dan mencipta warisan yang akan hidup selama-lamanya. Itulah kekayaan sebenar. Itulah kejayaan sebenar. Adam mengeluarkan sampul surat dari beg galasnya. Ayah, ada sesuatu yang saya mahu bacakan kepada ayah. Ia adalah surat yang saya tulis, tetapi tidak pernah saya hantar kerana saya tidak tahu ke mana hendak menghantarnya. Dia membuka sampul surat itu dengan tangan yang menggigil dan mula membaca. Ayah yang dikasihi, 3 tahun telah berlalu sejak ayah pergi, tetapi saya merasakan perbualan kita tidak pernah berakhir. Saya masih bercakap dengan ayah dalam fikiran saya setiap hari. Saya masih mendengar suara ayah apabila saya menghadapi keputusan sukar. Saya masih merasakan tangan ayah di bahu saya apabila saya memerlukan keberanian. Saya mahu menceritakan kepada ayah tentang semua yang telah berlaku, tentang bagaimana seorang lelaki kaya menghina kami, tetapi kemudian menjadi sekutu kami. Tentang bagaimana ibu beralih daripada membersihkan bilik air kepada menguruskan program yang mengubah kehidupan. Tentang bagaimana ajaran ayah tentang peti besi membantu saya membuka hati seorang jutawan yang tertutup. Tetapi lebih daripada segalanya saya mahu ayah tahu bahawa saya memaafkan ayah. Halimah mendongak secara tiba-tiba, terkejut. Adam tidak pernah menyebut perlu memaafkan bapanya.
Saya memaafkan ayah kerana bekerja keras, sehingga kadang-kadang ayah pulang ke rumah terlalu letih untuk bermain. Saya memaafkan ayah kerana mengambil pekerjaan berbahaya, itu kerana ayah memerlukan wang. Saya memaafkan ayah kerana meninggal dunia dan meninggalkan kami sendirian. Air mata jatuh ke atas kertas kini mencemarkan perkataan-perkataan itu. Saya tahu kedengaran bodoh memaafkan ayah atas perkara yang bukan salah ayah, tetapi selama 3 tahun, saya telah menanggung kemarahan senyap terhadap ayah kerana meninggalkan kami, kerana tidak lebih berhati-hati, kerana tidak berjuang lebih keras untuk kekal. Tetapi sekarang saya faham bahawa ayah melakukan apa yang selalu ayah lakukan. Melindungi orang lain walaupun ia meletakkan ayah dalam bahaya. Dan saya faham bahawa ayah mengajar saya semua yang saya perlu tahu sebelum ayah pergi. Ayah memberi saya alat untuk bertahan, untuk berkembang maju, untuk mengubah kesakitan menjadi tujuan. Jadi saya memaafkan ayah, dan yang lebih penting, saya memaafkan diri saya sendiri untuk semua saat saya merasakan saya tidak cukup tanpa ayah. Kerana sekarang saya tahu bahawa saya adalah tepat seperti yang ayah mahu saya jadi, seseorang yang menggunakan pengetahuan untuk berkhidmat, yang mempertahankan maruah orang lain, yang mengubah keistimewaan pendidikan menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan komuniti. Suara Adam pecah sepenuhnya pada baris terakhir. Saya sayang ayah. Dan saya berjanji akan terus membuat ayah bangga setiap hari dalam hidup saya. Bukan dengan membina monumen untuk ingatan ayah, tetapi dengan menghayati nilai-nilai yang ayah ajar saya, anak ayah selamanya Adam. Kesunyian yang menyusul adalah suci. 200 orang menangis secara terbuka, terharu dengan kejujuran kejam seorang kanak-kanak berusia 12 tahun, yang baru sahaja menyuarakan kesakitan yang ramai orang dewasa tidak pernah menemui perkataan untuk meluahkan. Halimah memeluk anaknya dengan kekuatan yang menunjukkan 3 tahun kesakitan yang dikongsi, 3 tahun menjadi kuat untuk satu sama lain, 3 tahun mengubah tragedi menjadi kemenangan. Datuk Malik mendekat perlahan dan melutut di hadapan Adam. Bolehkah saya mengatakan sesuatu? Adam mengangguk, tidak dapat bercakap. Omar, jika Datuk mendengar saya dari mana sahaja Datuk berada, saya ingin membuat janji kepada Datuk. Saya akan menjaga keluarga Datuk, seolah-olah ia keluarga saya sendiri. Bukan kerana saya memerlukan mereka untuk penebusan saya, tetapi kerana mereka telah memberi saya sesuatu yang tidak pernah saya miliki, tujuan sebenar. Adam tidak akan pernah menggantikan Datuk sebagai ayah. Tiada siapa yang boleh melakukan itu. Tetapi jika Datuk membenarkan saya ingin menjadi mentor, seorang kawan, seseorang yang memastikan anak Datuk mempunyai semua peluang yang layak diterima oleh kecemerlangannya. Dia memandang terus ke arah Adam. Dan saya berjanji kepada Datuk bahawa setiap keputusan yang saya buat dalam syarikat saya akan bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang akan dilakukan oleh Omar bin Abdullah. Kerana Datuk membesarkan seorang anak lelaki yang memahami tentang kepimpinan, integriti, dan maruah manusia lebih daripada mana-mana eksekutif yang pernah saya kenal. Adam menghulurkan tangannya ke arah Datuk Malik. Setuju, tetapi ada satu syarat. Apa? Bahawa Datuk tidak akan lupa bahawa harta sebenar tidak berada dalam peti besi, ia berada dalam kehidupan yang Datuk sentuh, orang yang Datuk tingkatkan, dan warisan kebaikan yang Datuk tinggalkan. Datuk Malik berjabat tangan dengan kanak-kanak itu, mengukuhkan janji yang dia tahu akan ditepati sehingga nafas terakhirnya. Sarjan Hafiz mula menggali lubang kecil di sebelah kubur. Kak Rosnah menambah tanah istimewa, dan bersama-sama mereka menanam pokok, sebatang pokok oak muda yang menurut simbolisme yang telah disiasat oleh Adam, melambangkan kekuatan, umur panjang dan warisan. Pokok ini akan tumbuh selama 100 tahun akan datang, Adam menjelaskan sambil semua orang membantu menanam. Ia akan memberikan teduhan kepada pengunjung masa depan. Akarnya akan mendalam, menjadikannya teguh semasa ribut. Dan setiap tahun ia tumbuh akan mengingatkan kita bahawa impak sebenar tidak diukur dalam bulan atau tahun, tetapi dalam generasi. Apabila mereka selesai menanam, semua orang berdiri dalam bulatan mengelilingi kubur. Cik Farah mengambil gambar yang akan merakamkan saat ini selama-lamanya. 200 orang dari semua peringkat umur dan latar belakang bersatu dalam kesunyian yang penuh hormat, menghormati seorang lelaki yang tidak pernah mereka kenali, tetapi ajarannya telah mengubah kehidupan mereka. Ada satu perkara terakhir, Adam berkata perlahan. Dia mengeluarkan objek kecil dari poketnya, alat pertama yang diberikan ayahnya ketika dia berusia 6 tahun. Sebuah kunci induk ringkas yang digunakan untuk mengajarnya tentang kunci. Dia memegangnya seketika, mengingati perasaan tangan ayahnya membimbing tangannya semasa dia belajar memusingkan kunci dengan tepat.
Kemudian, dengan gerakan yang tegas, dia mengebumikannya di kaki pokok yang baru ditanam supaya akarnya tumbuh di sekelilingnya. Dia menjelaskan, supaya sebahagian daripada ayah sentiasa ada di sini, memberikan kekuatan kepada pokok yang melambangkan warisan ayah. Ketika matahari mula terbenam mewarnai langit dengan warna keemasan dan merah jambu, kumpulan itu secara beransur-ansur bersurai. Tetapi Datuk Malik, Halimah, dan Adam kekal sebentar lagi. Ayah bangga kan? Adam bertanya dengan suara perlahan. Halimah memeluknya erat-erat. Sayangku, ayah kamu lebih daripada bangga. Dia kagum, dia meraihkan, dan dia menyuruh kamu untuk terus maju, untuk terus mengubah dunia, untuk terus menghormati ingatannya, tepat seperti yang kamu telah lakukan. Dan mak baik-baik saja. Halimah memandang ke arah kubur, kemudian ke arah anaknya, kemudian ke arah Datuk Malik yang telah beralih daripada orang yang menghinanya kepada sebahagian daripada keluarga pilihannya. Buat kali pertama dalam 3 tahun, katanya dengan suara yang penuh kagum, saya lebih daripada baik-baik saja, saya lengkap. Bukan kerana kesakitan itu hilang, tetapi kerana kami belajar untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Datuk Malik meletakkan tangan di bahu Halimah dan satu lagi di bahu Adam. Omar bin Abdullah tidak pernah membina bangunan dengan namanya, tidak pernah mengumpul berjuta-juta ringgit, tidak pernah muncul dalam majalah meraihkan kejayaannya, tetapi dia membina sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga yang memahami bahawa warisan sebenar diukur dalam kehidupan yang diubah, bukan dalam akaun bank. Dan berkat dia, Datuk Malik meneruskan, suaranya pecah dengan emosi terakhir. Seorang lelaki yang telah kehilangan jiwanya, menemukannya semula. Berkat dia, ratusan keluarga mempunyai harapan. Berkat dia, pergerakan transformasi sedang mengubah bagaimana syarikat melayan orang. Itulah jenis kekayaan yang tidak pernah mati. Itulah jenis kejayaan yang melangkaui generasi. Itulah jenis warisan yang mengubah seorang lelaki biasa menjadi luar biasa. Semasa mereka berjalan menuju keluar dari kubur, Adam berpaling buat kali terakhir ke arah kubur ayahnya, ke arah pokok yang baru ditanam, ke arah plak yang bersinar di bawah sinaran terakhir matahari. Dan pada saat itu dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakannya dalam 3 tahun kedamaian yang lengkap. Bukan kerana kesakitan telah hilang, tetapi kerana dia telah mempelajari pelajaran terakhir yang ayahnya ingin ajarkan kepadanya bahawa cinta sejati tidak pernah mati. Ia berubah, ia berlipat ganda, ia menjadi tindakan yang mengubah dunia. Dan semasa Adam bin Omar berjalan menuju masa depannya bergandengan dengan ibunya dan ditemani oleh lelaki yang telah beralih daripada musuh kepada sekutu, dia tahu satu perkara dengan kepastian mutlak. Ayahnya akan hidup selama-lamanya. Bukan dalam batu nisan marmar atau monumen mahal, tetapi dalam setiap kehidupan yang diubah oleh dana pendidikan Omar, dalam setiap pekerja yang dilayan dengan marwah daripada penghinaan, dalam setiap kanak-kanak yang akan belajar bahawa pengetahuan adalah kuasa dan kebaikan adalah kekuatan. Dalam setiap jutawan yang akan belajar bahawa harta sebenar tidak disimpan dalam peti besi, ia dikongsi, ia berlipat ganda dan hidup selama-lamanya dalam hati yang disentuhnya.